Masa kecil tu, kita nak cakap to, zo, dia confused. Dot dengan sort, dia confused. Sampai sekian lama. Bila kita Ramadan, saya panggil baca je, dia akan 50-50. Bila jumpa dua tu, dia tahu akan kena dah ni. Silap lagi. Tapi, today they are better than us. How about the teachers who have trained them to be like that? Much of reward for them. So you always put that in yourself. Kalau you come across difficult student, come across difficult people in your life, you just say, I'm doing this not because of my little salary. I know how much can you earn. Nothing much. And how much you have, it will never be enough. I can share with you, I am a product of 1988 when the economy of this country was at the worst. Zaman saya lah keluar skim, cikgu tahu tak skim siswaza menganggur. Skim perkhidmatan zaman dulu lah, tahun 88. Dia keluar skim siswaza menganggur. Tapi bila saya kata siswaza menganggur, dapat allowance 500. Dia suruh kita masuk mana-mana tempat, masuk kerja untuk setahun, kerajaan bayar RM500. Itulah zaman kami grad. Tapi kami ingat dulu dah teruk dah. Tengok hari ni, sampai sekarang lebih kurang sama juga perangai. Tak ubah juga. Orang keluar universiti dengan ijazah macam-macam. Saya terkejut jumpa lawyer kerja di syarikat law firm RM1,000 gaji. Arkitek kerja RM1,200 gaji. Zaman dulu, bila kita dapat 500, kita ini je pendapatan. Skim siswaza menganggur. That was the days. Tetapi over time, you realize that the exposure, sebab tu saya amat berharap kerajaan baru kita ni buat sesuatu. Khasnya budak cemerlang. Saya tak ada kesempatan untuk bercakap dengan dia orang, tapi kalau boleh budak yang grade 3.5 ke atas ni, kerajaan jamin kerja. Supaya budak akan eager untuk grade dengan cara yang betul, cara yang belajar rajin. 3.5 grade, kerajaan jamin dia akan dapat kerja. It can be done. It is not that cannot be done. It can be done. Tapi bila perhatian tak diberi kepada benda macam tu, dia rasa macam tak kisah. Sebab budak-budak ni, orang putih kata knowledge dia hilang over time. Macam kita lah pula. Ayat yang kita hafal 20 tahun dulu. Tak pernah ulang. Boleh ingat sekarang? Begitu juga kalau seorang, katakan anak-anak kita yang keluar kejuruteraan. Katakan dia grad tu lagi 2019. Dia pun bawa Grab. 2019 bawa Grab, 20 bawa Grab, 21 bawa Grab, 22 dah mula sedap bawa Grab. Gaji pun 5-6 ribu. Lepas tu tak ada orang kacau. Suka hati pergi kerja, suka hati balik kerja. Besok nak jadi engineer boleh ke? Enjin buahnya je lah. You cannot. Because knowledge hilang. Knowledge ni dia mesti diamalkan. Kalau knowledge tak diamalkan, dia akan hilang. Sebab tu saya amat sangat berharap kalau arkitek, khasnya kos-kos yang hebat-hebat ni, jangan dibiarkan mereka puas hati dengan membuat Grab semua ni. Tidak. Muslim world need teknokrat, professionals yang boleh menjadi luar biasa. Baru martabat ummah ni akan terangkat. Martabat umat tak akan terangkat kalau sekadar kita tengok orang yang keluar jazah, tengok nak jual nasi lemak, dia tengok jual tepi jalan jual tu, dia bawa motosikal Grab, dia hantar food panda, dia bawa Grab car. Tak. Something need to be done. Something need to be done and we must be always positive. Dan benda tu boleh dibuat kalau ada kesungguhan. Sebab tuan-tuan akan terkejut, saya mengajar kepada pelajar postgrad universiti tu, saya buat satu paper, saya terkejut tengok pendapatan. Ada pendapatan punya wage. Tahu tak berapa gaji CEO Bank Islam? Mencecah beberapa juta ringgit setahun. Gaji Zafrul sebelum dia berhenti daripada CIMB ialah 6 juta setahun. Sebulan 500,000. Campur bonus mungkin dalam 7 to 8 million. Mendiang yang baru meninggal 2-3 hari lepas, tuan punya public bank tu, almost $1 million a month.
syarikat yang saya keluar kerja pada ketika saya jaga HR, top bosses dia, a few 100,000 a month. So, kalau saya lah Perdana Menteri, senang je saya bagi tahu syarikat-syarikat besar macam ni. Saya nak setiap tahun you latih 200 graduate. Bayar gaji orang gaji minimum 3,500, baru kos kalau 200 orang baru 600,000, 60,000 setahun, sebulan ni. Setahun tak sampai sejuta pun. You boleh bayar sekian banyak ke sana ke sini. Banyak benda boleh dibuat. So this is something you can think about, because itu saya tak cerita banyak syarikat tabung haji Mesio, bukan sikit gaji dia. Bank Muamalat, Takaful is one of the highest. Google tengok, tanya Mr. Google kawan saya tu, berapa gaji bos Takaful. Saya adalah hari itu masa saya bawa bentangan tu, saya terkejut figur yang dibentangkan. Luar biasa. Terlalu tinggi. So there is disparity. Yeah. Alright, so as leaders, you will also be asked. So do your best. Allah itu maha indah. Dia nak bila kita buat sesuatu, buat yang terbaik. Jangan lepaskan batuk di tangga. You want to do something, do for the best. Although I again repeat to you, you are not paid as high as what you ought to be paid. Saya buat pembentangan pada hari Taska sedunia. Hari itu dia buat di KL Youth Center dekat dengan Hospital HUKM tu, ada satu KL Youth Center tu. Dia kumpul semua guru-guru Taska daripada Malaysia buat hari Taska antarabangsa ke benda tu, ada peringkat. So I was the keynote speaker kat sana. Saya cakap sepatutnya guru Taska ni must be the highest paid people, because it's very difficult to teach the kids. Saya tahulah nak ajar anak budak dah dewasa ni senang je. Anak dah form 1, form 2, anak dah jadi 5 darjah 6 tu, kita berdiri je, dia baca sendiri, dia belajar sendiri. Tapi budak kecil ni, yang 3, 4 years, 2 years ni, it is really testing your patience, tahu tak? Menguji sabar atas sabar. Boleh ke? Geram ni budak ni. Cakap punya banyak kali tak faham-faham. Kata, walat, tok, dia. That is the real fact. But these are the people who are hero yang tidak didendangkan nama mereka. Yang kita dendangkan nama siapa? Profesor, Datuk, Tan Sri, Pupak. Kita kata dia lah seorang guru dia. Dialah guru. Padahal mereka inilah guru sebenar mereka. Anak-anak kita. Okay. So this is memang dia akan jalan laju. Wow. Hebat. Ini pula menceritakan guru mesti sentiasa mempunyai perasaan tawaduk. Ini kisah seorang syekh besar. Dia bukan calang-calang syekh, tetapi satu hari kan cikgu, dia bagi derma. Benda dia bagi derma satu hari? Daily. Seekor unta. Harga pasaran sekarang seekor unta dalam RM7,000. So every day, without fail, dia menjamu orang makan seekor unta. Why dia bagi seekor unta? Sebab satu hadis yang amat masyhur, bila Nabi mula-mula sampai ke Madinah, diriwayatkan hadis ni very authentic, orang putih kata. Paling sahih lah. Bila Nabi sampai, Nabi bagi 3 pesanan cikgu. Dia kata, tebarkan salam, jamu orang makan. Yang ketiga, dia kata, susah kita nak buat lah. Dia kata, bangun solat ketika orang lain sedang tidur. Ada orang kata, ada satu lagi keempat, dia kata sambungkan silaturahim. Tapi banyak orang ambil hadis itu 3 yang pertama ni lah. So dia kata yang ketiga ni jangan cerita lah sebab kita tak boleh buat, jangan suruh orang lain buat. Yang 2 ni mudah nak buat. So Pak Syekh ni buat kerja tu. Satu hari, seorang makcik datang. Datang bagi apa? Dia datang bagi gandum. Dia punya assistant cakap apa tahu? Makcik, kau nak bagi sedekah, cari tempat lah. Ini Pak Syekh ni, satu hari bagi seekor unta orang makan, engkau buat gandum ni berbaloi ke nak bagi kat Pak Syekh ni? Betul. Ibu ni kecil hati. Dia kata orang tak sudi terima pemberian dia. This old lady datang and then tak terima. But the Sheikh listened. He was inside the house. He listened the conversation between
his assistant and the old lady. This old lady dengan penuh hiba tinggalkan rumah Syekh tersebut, membawa beberapa kilo gandum yang dia bawa tu. Syekh ni kejar makcik ni and took it from her and tell her that this is very much accepted. I appreciate all the way you came and this will be very meaningful to me. It can assist so many people to eat the bread from this gandum. And dia tinggalkan ibu tersebut dalam keadaan ketawa. Menggembirakan orang ini suatu benda yang luar biasa. Saya pasti cikgu-cikgu pernah dengar kisah Syekh Mubarak. Syekh Mubarak menceritakan satu kisah yang masyhur juga. Dia kata dia nak pergi haji. Biasa dengarkan kisahnya, dia nak pergi haji. Dia ni tukang kasut. Dia duduk kat Damsyik, Syria. Dia tukang kasut. Dia tukang kasut, dia nak pergi haji. Tukang kasut nak pergi haji ni bukan macam kita, cikgu. Kita dapat duit bonus, jual harta pusaka, dapat banyak duit sekali. Satu family boleh pergi dengan package-package sekali kan. Dia tidak. Dia buat kasut ni simpan, ringgit simpan. Ngam-ngam. Cukuplah duit nak pergi haji. So dia pun ambil lah bangku dia dengan tempat yang dia buat kasut tu, ambil letak kat rumah, nak bergerak pergi buat haji. Anak-anak dia kata, abah, sebelum abah pergi, nampak rumah sebelah masak daging sedap je, kita pun makan daging lagi ni. So dia ni pun congak, dia kata, ish, duit pun ngam-ngam je, tak daripada aku nak pergi beli daging, nak masak bagi anak-anak makan, minta kat rumah sebelah je lah, kali daging sikit. Dia pergi minta. Ini quotation makcik sebelah tu. Dia kata, Pak Syekh, makanan ini halal bagi kami, tapi haram bagi kamu. Wow, luar biasa kan statement dia. So at last, rupa-rupanya makcik sebelah ni adalah seorang ibu tunggal. Dan anak dia semua dah macam kelaparan sangat. Dah lama tak makan pun. Dia pun pergi ke tempat pelupusan sampah, jumpa bangkai. Dia bawa bangkai dan basuh-basuh, masak untuk anak dia makan. Itu yang dia bagi kepada Pak Syekh tersebut. Inilah makanan yang halal bagi kami. Kami dalam keadaan darurat, tapi haram bagi kamu. Dia dengar kisah itu, apa Pak Syekh ni buat? Dia pergi dalam rumah dia, dia ambil keseluruhan wang yang disimpan nak pergi haji tu, bagi kat makcik ni. Dan dia ambil bangku dia, dan start balik dia punya kerja sebagai tukang kasut. Kisah tu tak habis di situ. Kisah itu bersambung. Seorang ulama besar bermimpi sedang dia berada di Hijr Ismail. Dalam mimpi itu dia digambarkan dua malaikat tengah bersembang. Tahun ni ramai datang haji ya. Malaikat sembang ya, macam kita sembang. Macam kita sembang, malaikat sembang ya. Ramai juga katanya. Ramai. 1 juta lebih dengan cerita. Ramai datang. Berapa dapat haji mabrur? Seorang je. Ya. Tahun ni seorang je dapat haji mabrur. Siapa? Tu tukang kasut kat Damsyik tu. Haji mabrur dia dapat. Ya. Dia ni pun tersentak, dia terbangun dari tidur dia. Dia kata, seorang je dapat haji mabrur, aku nak pergi tengok apa amalan dia buat dah. Apa amalan luar biasa dia dapat haji mabrur. Jadi Syekh ni pun terus pack barang, buat haji wadah, buat tawaf wadah, dan dia terus berangkat ke Syria. Sampai ke Syria, mencarilah dia yang digambarkan dalam mimpi. Sebab dalam mimpi tu dia nampak wajah orang tersebut, siapa ni yang dapat haji mabrur. Dia pun pergi cerita, diringkaskan cerita yang panjang tu, digambarkan rupanya orang tu, kau jangan main-main dengan aku. Dah lah aku peras ni, tak dapat pergi haji. Engkau pula datang bawa cerita kat aku ni, haji mabrur, pula haji mabrur lah benda kau cerita ni. Kau jangan main bagi aku marah ni. Lepas tu Pak Syekh besar ni pun menceritakan perihal mimpi dia. So ada benda kadang-kadang kita tak dapat gambarkan dengan akal kita. Dengan daya yang kita ada.
Ada orang Allah buka hijab untuk mereka lihat dan kebaikan yang mereka buat Allah lihatkan di dunia sekali. Tukang kasut ni walaupun tak pergi haji, dia hanya dapat tolong orang sebelah rumah dia, tapi di sisi Allah dia terdapat haji yang luar biasa pahalanya. Sebab itu guru-guru jangan sekali-kali terasa hati, sebab kita akan banyak kecewa dengan perangai budak-budak. Kita akan banyak kecewa. Fras kadang-kadang PL budak ni jangan main. Budak zaman sekarang pula tu. Budak zaman sekarang. They don't have any appreciation to teachers. Kalau ada pun, dia hanya buat-buat je. Kadang-kadang dia boleh tahan sindir lagi budak tu. Kadang-kadang saya tahulah isteri saya pun seorang guru. Kadang-kadang dia orang balik cerita, kita pun tak sedar nak dengar. Tak nak dengar lah. Hari-hari ada je cerita baru ni. Bila nak tak ada cerita ni? Memang akan ada cerita. Every day akan ada cerita baru. So if you want to be a teacher, you must always ask yourself, do you have the characteristic of a teacher? Of a leader? Macam kalau kita kata nak leader. Leader apa yang perlu ada pada seorang leader? Seorang leader mesti sabar. Ingat, aku bayangkan, saya tak tahulah generasi awal mungkin tak kenal Anwar. Saya ni generasi yang kenal Anwar. Lepas tu kadang ada orang, bila ada orang cakap yang bukan pasal dia, saya hanya ada satu soalan saya dia. Yang tak kenal dia, kalau orang tu tak kenal dia, maka saya kata, lebih baik kamu tutup mulut kamu. Lebih baik jangan berbicara sebab kita tak kenal dia. Tapi kalau orang yang kenal dia, kita akan tahu yang dia bukan orang biasa. Dia bukan orang biasa. Dan kadang-kadang Allah mengajar kita dengan sesuatu yang luar biasa. Sebab hampir semua orang telah tolak, dia takkan jadi Perdana Menteri. Tapi telah tertulis di Lauh Mahfuz, telah tertulis suratan takdirnya, dia tetap akan jadi. Sedangkan orang buat, saya ingat lagi Ustaz Nik Aziz doa. Dalam satu doa dia kata, bersungguh-sungguh dia doa, dia kata supaya Anwar jadi, dia kata biar Allah hancurkan mereka-mereka yang cuba menghalang dia. Tengok, carilah YouTube. Akan jumpa doa Nik Aziz macam tu. Tapi akhirnya doa ulama yang berbisa ni telah mengangkat dia di tempat yang dia ada sekarang ni. Sekarang ujian bagi dia pula untuk melaksanakan apa yang selama ini dia cakap. Sebab dia punya wawasan yang banyak. Dia masuk penjara seawal kita tak lahir lagi. Masa dia Universiti Melaya tu, dia nak bela masalah petani di Baling tu, pada ketika itu dia selalu bicarakan, dia bukannya anak orang miskin. Banyak orang salah faham saya Anwar dia anak orang miskin. Bapa dia ahli parlimen. Bapa dia setiausaha parlimen. Mak dia ketua wanita UMNO di Pulau Pinang tu. Dia bukan anak orang miskin. Tapi dia hidup susah. Dia keluar Universiti Melayu, dia tengok anak Melayu tak ada pelajaran. Tak tahu apa. Dia buka sekolah untuk bantu anak Melayu. Dia bukan bercakap. Dia buka yayasan anda tersebut untuk buat orang Melayu supaya ada saluran kedua untuk belajar dan dapat pergi. Berapa ramai orang dapat faedah daripada itu. Apa sebarang yang telah kita buat? Apa yang telah kita buat yang boleh merupakan satu bekalan yang luar biasa yang kita dengar hadis. Kalau kita cikgu-cikgu fahamkan, banyak ustaz saya cakap, takut nanti saya bukan ustaz. Saya ni orang biasa. Tawassul. Biasa dengar perkataan tawassul? Biasa dengar hadis Bukhari yang sahih menceritakan 3 pemuda dalam gua tersebut? Hadis yang masyhur. They was have something. Kalau kita lah hari ni dalam gua masuk, agak-agak kita dah doakan tawassul, kita nak cakap apa? Kita nak cakap apa? Ada tak satu amalan yang luar biasa yang kita buat, yang orang tak tahu, yang bila dalam keadaan macam tu keadaan tu, kita boleh dapat al-ma'unah daripada Allah. Kita boleh dapat bantuan daripada Allah. Ya Allah, aku pernah satu ketika kan, aku gini. Kalau betul lah aku buat tu ikhlas karenamu, tolonglah ya Allah. Boleh tak jadi macam tu? Saya tengok dia buat banyak benda dia buat dalam hidup dia yang boleh satu demi satu yang dapat membantu. Lepas tu saya sejak dia jadi Perdana Menteri, saya tak tinggalkan sedoa. Ya Allah, kau tolonglah pentadbiran dia. Sebab dia jadi Perdana Menteri pada ketika yang susah. Hutang ni bukan sikit. Kita nak bagi pada rakyat banyak. Hutang 1 trilion ni tak boleh bayangkan. Hutang negara kita banyak. 1 trilion ni banyak. Kalau nak buat itu, ini macam hari ni Alhamdulillah dia umum lagi. Tak nak naikkan tarif. Kerajaan lama dah bagi tahu nak naik tarif 1 Januari ni.
tarif elektrik. Alhamdulillah, tarif elektrik tak jadi naik lah. So, berusahalah. Jadi, rakyat yang baik, satu lagi kita ingat, bila kita dapat pemimpin yang buruk ni juga, digambarkan oleh Saidina Ali. Satu hari orang datang jumpa Saidina Ali. Kalau bahasa kita sembang ni, Li, kenapa kan engkau ni sepupu Nabi? Kamu ni menantu Nabi. Tapi Abu Bakar takbir, okey je. Omar takbir, okey je. Osman pun okey je. Hang takbir kan, Li? Kau tengoklah. Kau bergaduh dengan mak ayah hari-hari tengok. Dah perang itu, perang ni. Apa jadi dengan kau ni, Li? Apa saya nak dijawab? Dia kata, ya akhi, masa Abu Bakar, Omar, Osman takbir, rakyat dia macam aku. Masa aku takbir, rakyat macam hang. So we will get a leaders based on who we are. So we must always see how to help. Sebab tu kadang-kadang masyarakat kita rosak ni, jangan hanya salahkan pemimpin. Orang sekarang hari-hari duk viral video orang bagi duit, anak-anak muda diberi duit dan sebagainya. Inilah natijah yang telah berlaku sebab kita didik macam tu. Dan akhirnya orang akan anggap perkara tu perkara biasa. Sebab apa? Kita dah mula ingatkan ahli parlimen tugas ni nak bagi duit pada rakyat. Tidak. Sama sekali tidak. Tugas ahli parlimen tidak. Gaji saya, saya cakap pula, gaji saya jauh lebih tinggi daripada ahli politik. Masa saya di kemuncak karier saya. Apalah sangat gaji 10-20 ribu ahli parlimen ni. Tapi rakyat pula minta, YB, YB anak saya nak masuk universiti. YB anak saya gini. YB pun kena hulu. At last, YB pun kering. YB pun mula cari duit. Acong ini kontrak you kasihlah. Gua mau 20% lah. Gua mau 10% lah. Ini jadi negara kita. Sebab rakyat buat dia orang jadi macam tu. Dia kerja macam kita. Dia dapat gaji macam kita. Tapi kita expectation kita pada ahli parlimen untuk tugas ahli parlimen yang bagus ialah mentelaah, belajar, tengok undang-undang yang sedia ada. Apa yang patut kita bawa ke parlimen? Apa yang boleh memudahkan? Macam saya 2 hari lepas tu mesyuarat tu, dia kata ni perlembagaan kita. Saya kata perlembagaan ni kita yang buat. Tengoklah apa clause-clause yang menyusahkan orang. Dipermudahkan. Apa clause-clause yang boleh kalau kita buat akan menyenangkan orang. So tugas ahli parlimen belajar tu, buat pembentangan, buat perdebatan, bincang dan sebagainya. Bukan tugas ahli parlimen datang bagi duit, kenduri kahwin, bagi itu. Itu bolehlah, tapi bukan itu sebagai core. Tapi rakyat kita dah mula fikir, ahli parlimen tugas dia bagi duit. Ahli yang bagi duit, dialah yang baik. Satu hari nanti, negara kita akan terlepas. Sebab orang-orang yang mempunyai sindiket yang besar akan menguasai. Sebab anak-anak kita akan fikir, dia bagi 200, dia bagi 300, dia datang bagi 500 sekali. Datang orang kata, kau jangan fikir tu, aku bagi 1,000. Apa akan jadi? Orang akan mula memangkah based on siapa bagi duit. This is very bad. And jangan cerita bab agama lah. Kita cerita bahawa value moral bab agama, ar-rashi wal murtashi itu jelas sangat. Pemberi dan pengambil. Tapi dia telah jadi satu kebiasaan. So guru-guru kena tekankan mereka awal pada anak-anak. Jangan hampiri. Nobody will give you free. Always remember the thing. There is no free lunch. Tak ada benda dalam dunia ni percuma. Seawal usia saya tahun 88 saya masuk kerja. Cikgu tahu, saya pimpinan pelajar universiti. Saya start kerja cikgu, datang seorang Cina. Dia keluarkan duit RM50, mungkin tebal ni adalah kuang-kuang. Tebal ni RM50, saya rasa easily dalam, kalau tak 5,000, mungkin 3,000. Saya kata, apa ni tu okey? Saya ingat lagi nama dia, Yap Bun. Mr. Yap. Apa ni? Ni tuannya bahagian. Maksud saya kerja dengan Saim Dabri. Dia nak apa ni,
Convince saya suruh ambil. Kata apa bahasa digunakan? Tuan besar saya sudah kasih tuan besar. Itu chief clerk pun sudah kasih. Ini tuan punya bahagian. That means as early as that time, corruption was a systematic system. Dia boleh datang bagi saya duit banyak tu, dia kata tuan besar dah bagi. Sisi yang jaga office dah bagi. You tuan kecil baru start kerja ni, ini bahagian you. Kalau bahagian saya banyak tu agak-agak berapa bahagian tuan besar? And then people don't feel guilty. Sedangkan bukanlah saya nak suruh buat dosa lain pada saya lah. Baiklah buat dosa lain. Sebab dosa lain tak ada pula dia kata masuk neraka. Faham tak? Saya bukanlah cuba jadi ustaz, tapi maksudnya innamal khamru wal maisir wal ansa wal azlam rijsun min amali syaitan. Fajtanibuh la'allakum tuflihun. Dia kata, jauhilah tu kamu akan berjaya. Dia ada kata tak kalau kamu buat tu kau masuk neraka? Berzina, dia bagi tahu tak masuk neraka? Dia kata dosa. Bertaubat dan sebagainya kan. Tapi bab rasuah ni, dia kata ar-rashi wal murtashi kullu finnar. Tapi orang kita relax je. Dia dengar, artinya kalau kita fikir, kita jenis congak-congak lah kan. Dosa lain tu, orang minum arak pun tak ada kata dosa masuk neraka tu. Cuba kata ini rijsun. Allah kata dalam Quran. Dia kata ni adalah najis. Amalis syaitan. Ni ada 3 benda kat sana kan. Rijsun, amalis syaitan, fajtanibuh. Jauhi kamu. Mudah-mudahan kamu akan berjaya. Tetapi yang ini, kau bagi, kau ambil, dua-dua campak dalam neraka. Kita dengar tu patutnya this should be very seriously taken care of. Tapi tak tahu di mana tak kenanya. Orang tak berapa serius. Orang lebih particular benda-benda yang akhlak seorang-seorang tu. Imam Ahmad ditanya satu hari. Ustaz, kami ada 2 orang calon. Kami nak angkat jadi pemimpin. Seorang soleh, warak, tok guru, kabir, bagus. Tapi tak cekap nak buat kerja. Seorang lagi, dia ni cekap sangat buat kerja. Tapi akhlak tak bagus sangatlah. Apa Imam Ahmad jawab? Dia kata, ada pun akhlak dia, dosa dia adalah dia dengan Allah Ta'ala. Tapi masyarakat akan dapat manfaat yang besar kalau dia jadi pemimpin sebab dia dapat membuat yang terbaik dan banyak orang akan rasa manfaat daripada kerja buat dia. Itu kata-kata Imam Ahmad. So, banyaklah benda yang kita berfikir. So, ciri-ciri ini patut ada. Apakah ada ciri-ciri yang paling penting yang wajar ada kepada semua orang at every level? Dia selalu takkan lari daripada ASK. Saya ringkatkan. Yang paling besar ialah kita panggil akhlak lah bahasa kita ni. Attitude, orang putih kata attitude. You mesti ada attitude, skill and knowledge. Ilmu kena ada. Bila tak ada ilmu, susah lah. Sebab tu kita dengan orang asing, bila tak ada ilmu, orang akan nampak seseorang tak ada ilmu. Cara cakap dia, cara gaya dia. Dia nak jumpa dengan press pun tak boleh. Kalau tuan-tuan, kalau ada masa lah. Dan orang rumah saya kata, awak ni fanatik Anwar lah. Cakap-cakap sikit pakai Anwar. Saya kata, tidak. Saya kagum dengan dia. Hari tu dia jumpa dengan asatizah. Dengan semua ulama-ulama tu. Dia buat cakap selamba macam tu, hampir sejam. Kadang-kadang quote orang tu. Kadang-kadang quote orang ni. Kadang-kadang kitab ni. Kadang-kadang kitab ni. Kadang-kadang ayat ni. Lepas tu, pergi Google satu hari Anwar bersama dengan pelajar Universiti Singapura. Ya Allah, student tu tanya dia soalan yang macam-macam. And dengan bahasa Inggeris dia. Dan dia graduate pengajian Melayu. Universiti Melayu. Kualiti English dia luar biasa. Satu hari saya pergi satu conference antarabangsa. Anwar ada kat sana. Dia berucap. Syekh Taufik Chaudhry, orang-orang ulama-ulama dunia semua ada. Di Sime Darby Convention Center. Saya tengok bahasa dia, choice of words dia. Saya rasa itu mungkin hikmah dalam penjara lah kot. Mungkin dia banyak baca dalam penjara lah. Saya tak tahu mana dia dapat ilmu banyak tu.
Yang saya cuba cakap ialah, you have to read. Kita bukan Nabi Khidir. Kecuali kalau ada Nabi Khidir kat sini kan. Dia dapat ilmu. Lain semua, saya yakin takkan Anwar datang ilmu tu. Malam-malam dia tidur, ilmu datang, jumpa. Besok kau cakap nanti, macam ni saya datang ilmu. Pasal besok dia berucap. Tak. Dia boleh sentiasa free hand, tak lagi dia berberita. Tanyalah soalan apa benda pun dia. Dia akan tenang dan boleh jawab. Soalan gini. Dia boleh jawab. Sebab apa? Sebab you kena belajar. You kena study. If you don't want to study, you have to have a shortcut. No way. You cannot succeed in your life, especially teachers. Because you must always have the new knowledge. Yang terbaru. So, bila ada ilmu baru, you baca satu benda baru, begini. Saya baca buku daripada apa yang Perdana Menteri Major yang Perdana Menteri Britain lepas Margaret Thatcher John Major. Dia cerita satu buku strategi politik dia buat tentang bagaimana taktikal, perlu ada taktikal, perlu ada objektif yang jelas, perlu ada strategi. So dia kupas bagaimana mereka buat. Dan saya rasa buku-buku macam ni banyak dia orang baca. Kita jangan tak baca. Kita jangan ceritalah kalau kita suruh namakan buku. Jangan kata baca. Suruh namakan buku terakhir kita baca. Kita jenguk. Kalau saya kata sekarang saya pergi seorang demi seorang, cuba namakan satu buku dengan pengarangnya yang terakhir kita baca. Macam mana? So boleh bandingkan di mana kita, di mana orang lain. Kalau saya katalah buku lama lah, berapa ramai orang yang telah habis baca buku La Tahzan? Angkat tangan. Atau tak pernah dengar nama? Saya terkejut kalau guru-guru semua tak dengar. Pernah dengar nama buku La Tahzan yang dikarang oleh Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, yang dialih bahasakan dalam bahasa Inggeris, nama dia Don't Be Sad, yang dialihkan dalam bahasa Melayu Jangan Bersedih. Berapa ramai telah habis baca buku tu? Habis baca dah? Habis. Berapa orang? Angkat tangan, seorang. Siapa tak pernah dengar nama buku tersebut? Jangan malu pula. Ada tak yang tak pernah dengar nama buku tersebut? Ada tak? Seorang, dua, tiga, empat, lima. Buku La Tahzan, Inna Allah Ma'ana, ayat Quran tu. Tapi buku tu tajuk La Tahzan. Jangan bersedih. Kalau kita baca buku tersebut, we will be always motivated. Because Dr. Aid ni adalah classmate Sudaish. Sebaya dengan Sudaish, imam besar Masjid Haramain tu, Masjid Al-Haram tu. Dia orang ni sebaya. Dan dia jadi penulis. Dan dia agak profiling tulisan-tulisan. Banyak sangat tulisan-tulisan dia. Salah satu tulisan adalah, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Itu buku dia juga. Dalam buku Sakratul Maut pun buku dia juga. Banyak sangat buku dia. Dalam buku dia kata, kamu tidak akan mengerti erti keamanan lagi kamu tak tengok peperangan. Kamu tidak akan faham erti sihat sebelum kamu sakit. Kamu tidak tahu apa itu merdeka sebelum kamu dijajah. Setiap satu yang dia cakap tu, dia kupas, kita rasa macam, real sangat. And we always take for granted. Macam kita ada keluarga kan sekarang, kita take for granted lah keluarga kita. Kita ada pasangan, kita rasa take for granted, kita ingat sepuluh. Saya ada satu pasangan yang saya cuba counselling, yang saya gagal, 30 tahun lebih berkahwin, bercerai. Bercerai pula, benda yang bercerai tu, saya jumpa isteri dia, saya jumpa suami dia, dua-dua anak dia berjaya, seorang doktor, seorang accountant. Punca cerai, agak tahu cikgu saya pasal cerai. Anak sulung nak kahwin. Mak tak setuju, ayah setuju. Akhirnya anak kahwin, mak dengan ayah bercerai. Hebat tak? Luar biasa tak? Luar biasa tak? Anak nak kahwin, pilihan hati dia. Mak tak setuju. So, anak dah 30. Anak pun slow talk lah dengan ayah. Ayah kata, okey lah. Mak kata tak nak, saya tak setuju juga. Akhirnya, dia orang kahwin, mak tak pergi. Lepas tu, mak pun minta cerai. Bercerailah si mak. So, things can happen. So, these are the three things you must pay attention. You must have the skill. Skill ni nak cakap dengan budak sekolah tadi, tak skill lain, skill dia.
Budak sekolah, budak di taski skill dia lain untuk kita gunakan. Budak, anak saya dulu nak hantar kat sekolah Habib, ya Allah, saya nak pergi kerja. Sampai sekolah tak nak turun. Ya Allah, tak nak turun. Dia buat hal tak nak turun. Jadi, you need teachers yang ada skill yang boleh buatkan dia gembira nak pergi sekolah. Dia suka nak pergi sekolah. Bayangkan kita rushing dah lambat nak pergi kerja, ada meeting lah. Anak sampai sekolah nak turun, tak nak turun dia. Kita akan hadapi semua macam tu. Skill dia lain. Budak sekolah rendah, skill dia lain. Budak di sekolah menengah, guru-guru kena bagi dia skill yang lain. So that's why for teachers, skill is at most important thing. One. Secondly, knowledge. You always must strive to get knowledge. Knowledge ni dia berbeza tau. Dia berubah. Yesterday's maximum standard is today's minimum standard. Apa yang kita rasa dulu, orang dah ada diploma tu, maximum standard dah bagus dah sangat dah. Kita zaman-zaman saya kecil tu, budak kalau saya orang Perak ni, kalau boleh masuk Politeknik Ungku Omar tu, orang kampung dah kata ni baca tinggi sangat dah ni. Orang pandang tinggi dah. Sijil kejuruteraan dia pun. Keluar daripada Politeknik Ungku Omar, dapat sijil kejuruteraan, dia balik kerja dengan Telekom kat kampung tu, orang kampung dah kita kata minta base spring lah kat dia ni. Tapi today, budak PhD pun orang is normal. So now people are talking about apa contribution dia. Berapa buku dia telah tulis. Lepas tu bila satu universiti suruh saya jadi pensyarah, saya minta maaf lah saya nak jadi pensyarah. Sebab pensyarah diukur, dia punya kejayaan, bukan dengan bercakap. How many research you telah buat? Apa finding yang you telah baru buat? Macam saya banyak kali bagi tahu pensyarah-pensyarah, buatlah kajian keberkesanan kuliah maghrib. Adakah kuliah maghrib kita sekarang ni sekadar menghabiskan duit jutaan ringgit saja? Sebab ustaz-ustaz kita demand tinggi-tinggi sekarang. You tahu tak ustaz kita yang kita bayar kuliah maghrib, 1,000 tu biasa. Seorang ustaz tu yang sebab saya lama jadi pengurusi, 3,500 dia minta biasa. Satu slot kuliah dia. Kita semua kenal dia. Kita semua sayang dia. Janganlah cakap nama. Imbiliu tak murah macam tu. Saya bercakap, Imbiliu tak semurah itu. Mahal lagi. Imbiliu mahal lagi. Saya tak sebut nama, dia sebut nama ya. Tapi ada ustaz lain 3,500. Yang biasa-biasa ni ustaz ni 1,000. Biasa. Budak-budak yang baru naik ni, yang gelaran dia da'i, PU semua ni, seawal usia dia orang ni dah ada PA dah. Dia suruh kita deal dengan PA dia. Budak setahun jagung ni. Kami yang dah janggut dah putih dah ni. Dia suruh deal dengan PA dia je. Apa dia minta? Nothing less than 500 to 1,000 per kuliah. Kalau dengan duit banyak itu, apa yang dia orang sampaikan? Ikutilah kuliah dia orang. Sometimes daripada awal sampai akhir, you will have no new knowledge. Because they are just populists. Populis ni, cerita lawak jenaka, cerita lawak sana, lawak sini, cerita sana, saya pergi sana, saya pergi sini, pupak-pupak habis dan dapat. Itu duit rakyat tahu tak? And kalau kita kira jumlah orang yang ada, kita jangan tertipu dengan kadang-kadang orang, saya tak nak kupas lah kan orang kata majlis ilmu. Betul lah majlis ilmu. Tetapi kita mesti upgrade majlis ilmu tersebut. Saya dah banyak kali cakap pensyarah, cubalah buat research. Sejauh mana keberkesanan kuliah maghrib ini? Berkesan ke tidak? Sekarang ni, dia jadi fenomena. Tak tahu lah di negeri lain, kalau di Selangor ni, fenomena ni 30 malam kuliah maghrib dah. Dulu kita reserve sikit Khamis malam Jumaat. Sekarang generasi baru datang, dia kata, tak ada hadis pun yang mengatakan suruh baca Yasin pun. Ini Melayu je baca Yasin. Tak payah. Kita nak buat kuliah juga. Tambah pula 30, tambah 8 kuliah subuh lagi. 38. Tak cukup 4 tazkirah sebelum Jumaat. 38 campur 4, 42.
Tak cukup muslimat kata kami pun tak nak ketinggalan juga. Muslimat ada kebanyakan tempat 16 kuliah sebulan. Isnin sampai Khamis. Kuliah muslimat. Itulah secara umumnya kuliah di negeri Selangor ni. Secara purata, bayaran ni lah RM250. Itu tak kira figure. Figure semua 500 to 1,000 ringgit. Sebab apa? Orang dah mula banyak mempunyai kesedaran untuk bagi sumbangan. Bila saya kira duit, masa saya jadi pengurusi, dah banyak orang bagi sumbangan RM50, RM50 biasa sangat dah. Tak ada lagi dah orang pergi cari duit RM1. Banyak orang dah mula ingatkan nak cari pahala, dia bagi sumbangan. Tapi penggunaannya pula sekarang dah rasa macam ustaz-ustaz pula ambil. Sebab itu kebanyakan ustaz datang pakai welfare semua. Kebanyakan datang ada driver, ada PA, ada welfare. Jadi itulah fenomenanya. Yang saya nak cerita, cari ilmu. Lepas tu saya kata kadang-kadang, seronok jadi ustaz. Saya menjadi universiti ada sistem. Saya tak ada PhD. Sejam pengajian, RM250 ke RM300 dibayar. Banyak kerja kena buat. Kena mentelaah dulu, kena buat soalan, kena semak soalan, kena marking, kena isi. Banyak kerja. Ini kuliah maghrib, tak ada apa benda kena buat. Tak ada persediaan mengajar. Cikgu kena buat persediaan mengajar. Kena prepare macam-macam benda. Tak payah apa benda. Datang celoteh je, balik. That is something yang saya rasa perlu penambahbaikan. Kita perlu ada kuliah maghrib. Tetapi bagilah hari-hari tertentu untuk jemaah beramal. Kalau semua hari untuk diorang kuliah maghrib, masa bila nak beramal? Kita tahu dah antara amalan yang baik buat ialah maghrib ke isyak, solat sunat awabin, baca sejadah dengan al-mulk, ya, kalau boleh tambahkan waqi'ah. Jadi sebelum sembahyang Jumaat pula, jangan tinggal baca kafi kan. Jadi bagilah peluang untuk jemaah beramal. Kalau hari-hari siang malam ceramah aja, lepas itu ceramah pula benda yang sama. Sebab agama bukan boleh tambah-tambah satu hari tu. Benda yang sama je. Lepas tu, ya orang ustaz kata fazakir. Dia kena berulang-ulang. Dia kata, ini peringatan, tazkirah. Tapi tak, saya rasa dia kena, bukanlah saya nak jual nama, tapi saya menghargai beberapa guru. Salah seorang guru yang saya hargai ialah almarhum Ustaz Harundin. Berapa kali saya bawa dia sebagai pemandu. Bawa kereta dengan dia. Saya akan bawa dia. Sembang dalam kereta lah. Dia katanya saya, ni. Dia prepare nak pergi kuliah. Dan saya tengok ustaz-ustaz sekarang ni, datang letak tangan macam ni, untuk sembang. Pupak sembang. Ustaz Harundin profesor you. Dia buku 35. Saya tukar bagi dia belikan untuk buku 35 untuk dia. Saya akan bagi dia diary pocket. Dia selalu jalan. Ibrahim, mana diary? 2-3 tahun ke belakang memang tak dapat cari sebelum dia meninggal tu. Memang tak dikeluarkan diary dah. Kan dulu ada pocket diary. Saya biasa akan dapat public bank. Public bank ni saya lah akan bekal kat dia. Jadi 2 tahun belakang dia kata, mana diary? Memang pada ketika tu dah ada iPhone kan. Syarikat dah tak keluarkan diary dah. Diary kecil tu lah. Dia macam mati akal tak ada diary kecil tu. Dia mesti nak ada diary kecil tu. Dan dia akan buat. Sebab tu bila datang saya bagi kuliah, dia mesti ada benda baru. Saya tak akan tinggal ke kuliah dia. Saya pergi kuliah dia, saya balik, mesti ada ilmu baru saya dapat. Saya banding dengan sekarang, tak. Sebab apa? You hanya nak berceramah dengan apa yang ada dalam kepala you. Ilmu dalam kepala tidak bertambah. Ilmu hanya bertambah dengan baca. Jadi guru-guru kena baca. Kena baca. Baru you dapat new knowledge. Saya tengok, saudara dalam Tabrani, saya kata, mana dapat ilmu ni? Satu hari dia datang, dia cerita kat saya, dia kata, Imam Ghazali satu hari ditemui oleh pelajar-pelajar dia. Tanya dia, wahai imam kami, bagaimana kita nak tengok sama satu masyarakat tu masyarakat yang bersyukur ke tidak? Ada indikator rupanya. Kita pergi satu kampung, kita nak tengok kampung tu, agak-agak kampung ni orang dia bersyukur ke tidak pada Allah Ta'ala. Ustaz Harundin mengajar pada kami, dia kata, ada indikator dia. Ada indikator dia. Benda macam tu tak akan dapat kalau orang yang tak mentelaah, tak menggali kitab-kitab lama. Dia boleh menggali. Kita belajar, saya khatam kitab Munyatul Musalli dengan dia. Saya tengok kitab tu, kitab kecil, mudah. Tapi dia berapa tahun mengajar. Dengan kupasan-kupasan dia. So itulah saya kata sebenarnya kita perlu
kesungguhan tu, tradisi keilmuan. Tradisi mencari ilmu. Sekarang ni orang dah tak tulis buku dah pun. Sebab buku tak laku. Pergilah pameran buku, orang buat jual buku lelong je sekarang. Sebab orang tak nak beli, tak nak baca. Orang tak ada budaya membaca dah sekarang. The tradition of reading is dying off already. They feel that, why should I read? Every time kalau kita bincang, apa dia bincang? Ada bisnes bang. Online bisnes apa yang boleh kita buat? Aku nak jual tudung lah. Budak, cikgu, everybody bincang, dia akan bincang cara nak buat duit. Betul cikgu? Kebanyakannya macam tu. Tapi tak ada bincang. Boleh tak kita buat? Zaman-zaman kami kecil, kita bincang usrah, nak buat macam mana, nak buat macam ni, usul ishrin lah, kitab itu, kitab ini. Sekarang tak. Budaya dia lain dah. So cikgu-cikgu lah kena garap balik benda macam ni, supaya kita dapat perbaiki knowledge, skill, and insyaAllah when your knowledge is there, you have the skill, the developing of attitude will comes in. Okay? This one, I think saya tak dapat nak pergi jauh. Ini training module saya yang panjang. Yang saya katakan, kalau kita nak jadi orang yang hebat, nak tak nak, kita mesti ada kena rasalah. Sebab tu kadang-kadang bila ada orang sedang down sangat kan, parti dia tak menang, parti orang lain, saya kata, kita kena belajar beriman lah. Kadang-kadang Allah mendidik kita dalam banyak cara. Allah takdirkan satu benda tu, mungkin kita rasa betul baik bagi kita. Tapi bagi Allah, tak. Engkau kat sini. Benda lain yang baik bagi kita. Itu nama dia iman. Iman is mawukila fil qalb wa saddaqa fil aman. Suatu benda yang kita tak nampak. But it is there. Tak nampak, tapi is there. So we must believe it strongly. Sebab tu orang beriman ni, dalam apa keadaan sekalipun, dia tenang aja. Itu yang digambarkan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni diriwayatkan dia businessman. Dia businessman. Satu hari dia tengah mengajar, anak murid dia datang, Ustaz, apa kita terbakar? Habis kain semua. Ya ke? Relax. Continue mengajar. Tak rasa cuak pun. Pasal apa? Dia beriman. Dah takdir bakar lah kata dia. Sambung mengajar. Sedang beberapa minit, kalau Ustaz bukan kapal kita, kapal orang lain. That is Imam Abu Hanifah. Seorang businessman yang hebat. Luar biasa ustaz-ustaz ni. Tu saya tak tahu, takut saya terlupa. Imam Abu Hanifah. Kan dia ni ada satu ketika dia pergi kampung. Mungkin ustaz-ustaz pernah dengar cerita ni kot. Cerita masyhur juga ni pun. Dia ingat tak Abu Hanifah yang pembuat roti? Ingat tak? Okey, Imam Ahmad ni satu hari pergi ke kampung. Pergi ke kampung, dah lambat lewat malam dah. Jadi dia pun duduk kat masjid. Perangai Tok Siak dulu dengan sekarang sama je. Apa perangai Tok Siak? Bila dia tengok ada orang tak keluar-keluar ni, dia pun tarik tingkap dungdang, tarik pintu dungdang, tak faham bahasa, orang ni tak keluar-keluar. Jadi tiba-tiba Imam Ahmad pun kata nak pergi mana ni, tiba-tiba ada seorang tua tu pelawa dia. Pakcik main rumah saya dah pakcik. Dah malam pakcik nak pergi mana, sini pun dia tak bagi tidur. So dia ni pun pergilah rumah orang ni. So orang tu pun bagi dia tempat tidur, dan rupanya orang ni buat roti. So dia buat roti tu, Imam Ahmad ni pun baring lah. Tu orang ni sepanjang malam, dia istighfar je. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dengar uli tepung, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Lepas tu dia pelik lah besok pagi tu. Mak Ahmad tanya dia, kamu ni buat kerja apa? Saya buat roti ni Ustaz. Saya buat roti dah pakcik. Tapi sepanjang malam aku dengar kau istighfar. Pakcik dengar ke? Pakcik nak bagi tahu kat pakcik. Saya kan pakcik. Semua niat saya, semua apa yang saya impikan dalam hidup saya ni, semua telah tercapai. Berkat saya istighfar. Satu je tak tercapai, pakcik. Saya dengar dah ada seorang imam baru nama dia Imam Ahmad. Saya hari-hari doa saya dapat jumpa dengan dia. Itulah satu-satunya amalan saya yang tak tercapai. Saya hari-hari istighfar, yang saya tak dapat lagi ni, satu itulah. Lain semua saya dapat dah. Dengan linangan air mata Imam Ahmad peluk dia. Macam mana Allah boleh aturkan
Bukan saja nak jumpa dia. Jadi tamu di rumah dia. Tidur kat rumah dia. Dan Imam Ahmad peluk dia. Sayalah Imam Ahmad. Artinya orang tu beramal. Knowledge. Istighfar. Tapi you cannot have all this overnight. Balik hari ni buat, kata dapat apa pun tak dapat. Dia jadi serasi dalam diri kita. Dia jadi serasi dengan kita. You tak buat tu, you rasa serba tak kena. Ada something, I'm missing something. Benda macam tu. So itu kisah Imam Ahmad. So you must have very strong faith in yourself. So kalau ada faith yang strong ni, you tenang. You takkan down. Pun saya kadang-kadang terkejut tengok kadang-kadang golongan agama pun, tapi bila berlaku seperti itu, macam seolah-olah tak dapat terima kehendak takdir tersebut. Padahal kita kena terima. Terima je lah. Mungkin ada kebaikannya. We never know what is good for us. We never know. Kadang-kadang ada benda tu saya fikirkan, kenapa saya berhenti Saim Dabi masuk sini ya? Orang Saim Dabi kata, you menyesal. Sampai saya ingat lagi, saya berhenti Saim Dabi tu, ada jumpa seorang pengarah, jumpa seorang kawan saya Cina. This Ibrahim, this young boy, no patience lah. He's very talented boy. We have great plans for him, but no patience. Budak-budak sekarang, tahulah, bukan reti nak sabar. Berhenti juga dia. Kami dah cucuk dia dah. Itu kata Tuan Haji seorang ni, Datuk, orang besar tu lah. Lepas tu Cina daripada itu, Ibrahim, aku jumpa bos engkau dalam kapal terbang tu hari. Dia komen kau macam-macam lah. Dia belasang kau. Dia kata kau ni tamak lah. Kau ni tak sabar orang ni lah. Nak naik cepat lah. Kau berhenti. Tapi Tuhan je tahu kenapa saya berhenti. Saya pergi sini. Kalau saya tak datang tu, saya masih lentah ke mana-mana saya ada kat sekarang. Kalau saya di Saim Dabi, mungkin saya ada di luar negara mana sekarang. Saya mungkin dipostkan ke mana. Tapi Allah takdirkan saya disuruh. Tergerak hati saya berhenti. Masuk syarikat lain. Daripada syarikat tu pula, pusat ibu negara pula. Dapat saya belajar sambung di UIA, saya dapat sambung belajar kat sana, saya dapat jumpa dengan banyak orang, saya dapat berguru dengan Ustaz Arundin. Kalau saya di Saim Dabi, mungkin saya tak dapat jumpa semua ni. So we never know what is good for us. Kalau saya di Saim Dabi, mungkin saya jadi orang besar, tapi tak tahu di negara mana sekarang. Dan saya mungkin takkan berhenti sebab gaji tinggi sangat dah. Orang takkan gaji gila-gilaan tau, gaji-gaji orang besar ni. Gila-gilaan. Saya teringat, saya dengar ceramah Dr. Siddiq Fadil satu lagi. Kita dimata-matai dia punya bahasa. Satu lagi orang yang kita boleh jadikan contoh ialah Siddiq Fadil. Satu hari saya ada satu program, saya nak patut ambil Ustaz Harundin untuk datang satu tempat. Ustaz Harundin sakit tekak lalu tak ada suara. Dia kata, Ibrahim tolong pergi ambil Amran Kasimin, ganti tempat saya. So saya pun pergi ambil Amran Kasimin, almarhum juga. Saya pergi ambil Amran Kasimin, saya bawa. Masa saya balik tu, Amran Kasimin masih nak turun kereta saya, dia macam seolah-olah wasiat pada saya lah. Dia kata, Ibrahim, ada 2 orang guru di kawasan kita ni. Kalau kamu ada masa, kamu jangan tinggalkan mereka. Belajarlah dengan mereka. Seorang Ustaz Harundin, seorang Ustaz Siddiq Fadil ni. Jangan tinggalkan. Ketiga-tiganya tak ada dah sekarang. Tapi saya alhamdulillah dapat bersama dengan ketiga-tiga orang tu dan mereka mempunyai keistimewaan yang tersendiri. So cerita ni lah, kita mesti mempunyai rasa keimanan dalam hati kita. Whatever happen is fated by the God. Yeah? Alright. Hidup ni mesti ada purpose. Apa yang kita nak capai ni? Bila anak didik kita, walaupun sekarang ni semua orang based on age, kita masih ada 5 orang anak. Anak masing-masing perangai dia lain. Ada seorang anak tu, bagi dia kalau tak dapat 100 markah tu, stres gila dah. Puas kami kata macam dia nak jadi perfectionist. Perfectionist. Memanglah hidup kita akan stres. Jadi macam abah dia. Dulu pun dah cukup makan, happy je. Happy je. Tapi anak tu susah, stres. Ya Allah. Satu benda tak faham dah. Dunia nak kiamat dah. Anak lelaki relax pula tu. Dapat 45 markah pun dia kata, abah dapat 45 je. Okeylah. Kakak dapat 95, dia nak tanya, kenapa tak dapat lagi 5 markah? Nak menghadap, kenapa kurang 2 markah ni? Ya Allah. Jadi,
kita mesti ada purpose dalam hidup ni. What you want actually. Learn to have a very clear purpose. And teach the kids with the right purpose. Must have perspective. Yeah, perspective. And you must be responsible. Yang ini ialah perkara amanah ni pemimpin besar lah. Sebab Umar, apa nama yang khalifah pertama? Abu Bakar Siddiq. Dia masa dilantik jadi khalifah kan cikgu, dia bagi satu ucapan. Ucapan tu ditulis dengan tinta emas lah oleh para sejarawan Islam ni. Kata Abu Bakar ni, dia kata, first dia jadi pemimpin ni, dia kata, as-siddiqul amanah wal kazibul qiyanah. Bagi seorang pemimpin, berkata benar itu amanah, berbohong itu satu pengkhianatan dah. Bukan kata pengkhianatan yang kita nampak depan mata kita orang buat khianat siang malam. Tetapi ini cakap bohong saja dah merupakan satu pengkhianatan dah. Nah, itu level amanah. Tambah-tambah kita sebagai guru, amanah kita didik anak bangsa kita. Anak-anak kita nak didik. Bukan mudah. Dan jangan ambil shortcut. Knowledge is never shortcut. Knowledge always comes with determination to be strong. Sebab itu saya cukup tak setuju bila kita api-apikan perasaan perkauman dan sebagainya. Dia tak akan settle masalah. We cannot fight people, sebab saya kerja dalam suasana syarikat yang berbagai-bagai. Cina hanya menghormati kita bila kita lebih bijak daripada dia. Senang je. Kalau kita nak menangi orang Cina, senang je. Kita lebih bijak daripada dia, dia mati akal lah kita. Dia tak belajar dengan kita. Tapi kalau kita korup, dia kena bagi kita duit untuk buat bisnes, depan kita dia baiklah. Saya cerita ni sebab tu, korporat. Saya ingat satu hari, kawan-kawan Cina, malam tu dia orang bawa pegawai kanan kerajaan untuk berfoya-foya. Dan macam-macam lah duit habis, besok pagi, aku geram nak tengok pegawai tu. Kenapa? Dah lah itu, nak ini, nak ni, malam tadi habis ke 10,000 dia kata. I tell you, this person, when he retire, he die lah. Is this the way he spend money? If he retire, how he want to maintain this type of lifestyle? Macam mana orang Cina nak hormat? Walaupun dia tu mungkin PTG lah, mungkin DO besar lah, mungkin pengarah besar lah. Dia layan lah sekarang kau ada jawatan. Besok kau tak ada jawatan, macam mana? So kita janganlah kadang-kadang rasa oversensitif sangat bila orang pandang rendah pada kita. Dia jadi macam tu kerana perangai orang kita. Perangai orang kita. So kita nak angkat izzah kita ni daripada education kita lah. Bila anak-anak muda kita keluar, dia disiplin, dia tell no to corruption. Bayangkan bila saya tolak kepada Cina yang bagi saya duit. Kamu tak, saya tak boleh ambil duit ni. Dia ingat ni duit busuk lah. Betul, saya cubalah yang ceramahkan dia, budak muda, saya pun baru 22 tahun umur masa tu. Saya cuma cakap, kita orang Islam tak boleh angkat ini duit. Pasal apa? Tak boleh, saya kalau angkat ini duit, saya makan dia jadi semai darah daging. Nanti saya kahwin, saya dapat anak, itu anak pun tak bagus, punya susah tau kak. Ayo, okay, tuan kasih itu kereta yang saya bayar you installment. Pandai pula dia bagi idea kat saya. Kita, kau tak boleh makan duit ni, tapi bayar installment kita boleh kan? Dia minta nombor bank saya, dia kata dia tolong bayarkan installment kereta saya. Saya tak boleh juga. Kalau macam tu okeylah, nak tukar tayar kereta ke, nak buat benda, apa you nak saya buatkan. Saya nak bagi dia dah berpuluh tahun buat kerja tu. Tak pernah orang tolak. So dia rasa kita ni macam betul ke Mamat seorang ni, kata dia. So sebab itulah dia akan jadi datang istilah ekstrim. Dia akan kata kita ni ekstrim. Dia ni tak lebih kurang lah. Orang lain semua okey je. Dia seorang je tak lebih kurang. Tetapi pada masa yang sama, kita akan pandang hina kalau kita ada jumpa seorang pegawai. Sebab itu orang dulu-dulu, kita rasa orang macam Tunku tak beragama. Betul tak? Kita akan rasa bukan orang warak lah. Bukan orang baik sangat lah. Almarhum Tunku dia orang ni. Sebab zaman dia orang, berbeza, dia orang law. Trained as lawyers from England. Boleh bayangkan lah. Law tahun 40-an, 50-an kat England. Balik. Dia orang kerja, malam menari. Pegang tangan. Bawa tangan jap.
Pegang tangan lelaki perempuan gini. Every night macam tu. Biasa je bagi dia orang. Tapi rasuah jangan main. Integrity very high. Tapi dancing, minum arak, wine ke apa benda ke tu bagi dia orang itu lifestyle daripada dia. Tapi kerja disiplin tu bila saya baca mentera saya kata lagi bagus, bukan kata terbaik benda tu, tapi compare keburukan hanya pada diri dia orang saja. Dan pada akhir usia dia orang bertaubat, settle. Tapi yang sekarang ni berlaku ni pakaian perwatakan tetapi kerja buat tak macam tu. Jauh beza. So itu jangan main ngomong macam Tengku ni. Sejak saya masuk dalam beberapa NGO Islam ni, saya terlibat. Tengku berdakwah. Ada satu ketika kabinet Tengku, dia orang pergi bergerak ke Jeddah, transit Jeddah. Ada satu kabinet Tengku, dia transit di Jeddah. Transit di Jeddah ada seorang Cina dalam kabinet tersebut. So dia kata, alang-alang Tengku kata, ni tengok cara Tengku dakwah ya. Jangan ikut, tapi saya nak bagi tahu ini mutawatir ya. Kawan Tengku bagi tahu ada seorang, orang tu bagi tahu daripada saya. Dia kata direct. Mutawatir lah hadis ni. Mutawatir sungguhlah sebab bukannya sebab saya ni setiausaha Perkim Negeri Selangor. Tengku ni merupakan pengurusi ataupun pengasas Perkim Malaysia. Perkim itu bukan dengan restu Majlis Raja-Raja. Di mana Tengku merupakan bapa kepada Perkim ni. Jadi kalau kita ada mesyuarat, saya pergi mesyuarat, macam semalam pun saya ada mesyuarat dengan Tan Sri Yusof Noor, dia setiausaha Perkim Malaysia, saya setiausaha Perkim Negeri Selangor. Jadi ada semua Perkim kumpul semalam. So sahabat Tengku cerita kat kami, kepada seorang sahabat dia cerita. Bila sampai dekat di Jeddah tu, dia orang nak pergi umrah. Seorang menteri Cina. Dia meloponglah kat sana. Tengok cara Tengku dakwah. Ikutlah. Tak boleh, tak boleh masuk itu Mekah, tak boleh masuk. Orang Cina tak boleh masuk. Ayah, apa susah? Lu mengucaplah sekarang. Kita terus pergi, mah. Tak boleh, Tengku. Saya minum, mah. Saya pun minum, mah. Saya main judi, Saya pun main judi, mah. Cina tu boleh mengucap. Boleh masuk Islam. Boleh pergi Mekah. Hari ni, anak-anak dia punya hebat. Cina tu. Berapa ramai orang. Tu satu hari saya jumpa ada seorang menteri cakap dengan saya, dia kata, saya tak setuah Tengku. Teruk Tengku kata dia, banyak menteri dia masuk Islam. Perdana Menteri Singapura yang pertama sebelum Lee Kuan Yew, dia masuk Islam. Saya tak ingat nama dia apa. Tapi itu dalam ucapan dia sebut. Sebab cara dakwah dia orang bukannya very formal tau. Kelakar-kelakar macam tu je, impromptu, orang tu boleh mengucap, boleh pergi buat umrah, boleh balik. Bila dah buat umrah, dia balik. Jadi lain lah, jadi berubah, jadi baik. But, siapa tokoh dakwah dia? Tengku. Bukan perlu pakai serban, pakai jubah nak tunggu dakwah. Tak. Semudah itu dia boleh berdakwah. And then, you must have wisdom. Yang ini yang kata hikmah ni. Yang kita kalau baca, kita takkan tinggal kata-kata Luqmanul Hakim. Betapa wisdom dia dengan anak. Ingat 5 nasihat Luqman. Luqman pernah nasihatkan anak dia dengan 5 nasihat. Dia kata, wahai anak, carilah ilmu. Kalau ilmu tak ada, kamu akan sentiasa dipermainkan orang. Dah ada ilmu, kamu akan nampak bodoh kalau tak ada harta. Sebab itu nampak kadang-kadang orang yang ada ilmu, kalau tak ada kerja, nampak bodoh. Cuba dia ada PhD, tak ada kerja. Duduk rumah, sana orang ingatkan, nampak bodoh tak? Walaupun PhD, mungkin pun. Tapi bila tak ada harta ni tamsil kepada tak ada kerja lah. Dia akan dinampak ataupun dilihat sebagai bodoh. So, kata Luqman, kena ada ilmu, kena ada harta. Kalau ada ilmu, ada harta, jalan tu gagah sikit lah. Gah sikit lah. Datang 3 sifat ni untuk menyempurnakan kemanusiaan seorang manusia. Ini Luqman menasihatkan pada anak dia. Dia kata,
mesti mempunyai sifat malu. Yang keempat, mesti mempunyai budi pekerti yang mulia. Dan yang kelima, untuk melengkapkan keinsanan seorang insan, dikata punyailah sifat kedermawanan. The moment you start giving to people, you can see how many Chinese in Malaysia have got their foundation. Masa saya kat universiti, Yayasan Kwok Foundation ni, banyak universiti, semua universiti ada, dia bagi scholarship. Yayasan Kwok Foundation ni. Banyak foundation, semua ada foundation dia orang, banyak. Yayasan Jeffrey Chia ni, yang Sunway ni, banyak scholarship dia orang bagi. Banyak. Artinya bukan sikit, artinya kemuncak. Bila saya cakap dengan orang Cina, they strongly believe dalam law of karma lah. Dia kata, kalau kita bagi untuk pendidikan, kita akan dapat return yang baik. Sebab itu saya kata kita mempunyai peluang keemasan untuk berdakwah kepada mereka. Yang tak ada pada orang Cina ni agama, iman tak ada. Yang lain mereka perfect semua sebenarnya. Dia tak ada iman saja. Sayang. Sebab tu Syekh Ahmad Didat masa datang ke Malaysia, dia kata, antum boleh hidup dalam keadaan nisfu, separuh orang bukan Islam, dah 50 tahun bersama dengan mereka, kamu gagal Islamkan mereka? Islam apa kamu ni? Itu Syekh Ahmad cakap. Sekarang lagilah dengan kita panggil dia orang Cina komunis, lagilah dia orang bawa diri. Lagilah, dah lagi makin tegang hubungan kita dengan dia orang ni. Dia orang lihat Islam ni macam lagilah teruk. Kita telah, politik telah membuatkan kita tidak rasa lagi kepentingan dakwah. Sedangkan politik kat dunia saja. Dapat kuasa pun kat dunia saja. Dakwah ni kalau dapat Islamkan seorang, kalau bahasa kita kata makan tak habis lah. Makan tak habis. Boleh bayangkan kan cikgu, kalau seorang tu kita Islamkan, kita dah mati, dia kahwin, dia dapat anak, dapat cucu, kita tak bila lah nak berlaku kiamat, tak tahu lagi berapa ratus tahun, tak tahu lagi. Berapa ratus tahun ke ribu tahun, tak tahu lagi bila. Dia generasi datang. Padahal ibadat lain kita buat, kita menang jadi calon, pupak-pupak kita menang, dapat duit lebih sikit, kita buat derma banyak sikit, sedekah banyak sikit. Itu yang kita dapat pahala lebih kurang macam tu yang kita dapat. Tapi kita rosakkan peluang untuk berdakwah. Saya ada seorang sahabat saya, tak tahu you pernah kenal tidak, nama ni Lim Joy Sun tu. Lim Joy Sun. Dia dalam keadaan diam. Dah 2 atau 3 kali jumpa dengan Lim Kit Siang, cerita pasal Islam. Hari tu dia sembang dengan saya, dia kata, Ibrahim, doalah, mudah-mudahan orang tua dia boleh terima Islam. Dia boleh terima. Dia boleh cakap dengan saya, tapi dia kata, apa pun tak kisah. Yang penting aku telah sampaikan kat dia. Tapi bayangkan dengan keadaan di luar, orang duk bising, maki hamun, DAP, komunis, Cina, komunis. Susah nak berdakwah. Sebab saya dalam lapangan dakwah. Tugas kita ialah bagaimana kita boleh tarik dia orang masuk Islam. Kalau dia orang tarik masuk Islam, kita punya zakat banyak mana agak-agak. Cina-Cina yang paling kaya kat Malaysia ni siapa? Dalam senarai 50 ke atas, mungkin saya mau kata seorang je kot Melayu. Lain semua Cina. Dan Cina yang ada tu, saya rasa yang dapat di-trace kekayaan dia orang, mungkin 1/3 je. Macam mana kita tahu, kata, kalau orang bagi tahu harta kita bagi tahu harta sebenar ke? Tak. Saya tengok Cina ni kaya-kaya luar biasa, Cina-Cina ni. Kalau dia orang boleh masuk Islam, tak payah cerita banyak. Zakat saja. Saya takut PPZ, LPZ tak pernah ngurus sebenarnya. Bukan sikit kita fikir, saya teringat, bab zakat ni saya selalu teringat almarhum Ismail Kamus. Pernah ingat ceramah dia tak? Dia kan ceramah dia mesti ada lawaknya kan? Ceramah dia penuh dengan lawaknya. Kalau tak lawak, tak Ismail Kamus tak tu. Tonton pergi tengok Kamus. Saya tak payah bapak saya bawa Kamus dah. Tak, itu antara lawak-lawak yang dia biasa buat. Lepas Johor apa? Dia tanya kat pengantin. Tahu semayang 5 waktu satu hari? Tahu. Lepas subuh apa? Pengantin Jawa.
Dia pun diam menung. Lepas subuh, Johor. Oh, Johor. Lepas tanya pengantin lagi. Lepas Johor, Singapura. Pengantin tu laju je jawab Singapura. Dia bukan kata asal. Tak, ini lawak Ismail Kamus. So dia banyaklah cerita pasal Ismail Kamus. Dia akan cerita tentang betapa dakwah ni suatu benda yang luar biasa. Kalau kita boleh berdakwah kepada orang, boleh mempengaruhi orang, kita akan dapat keuntungan yang luar biasa. Sebab banyak orang yang kita bantu. Dia orang buka perubatan Islam, Harundin. Cina datang berawat dengan dia. Tak pernah komen apa benda pun. So dia orang kagum. Ada orang Islam merawat, tak ambil duit. Bagi perubatan macam ni. Sihat balik. Dan dia orang pula lebih kalau Cina datang. Cakap macam biasa. Layan macam biasa. Sebab itu kita kena usaha untuk menarik orang pada Islam. Kalau dia orang boleh masuk Islam, bayangkan, Kak Ismail kamu boleh cakap, kalau kita sekarang lah, kalau ada 100,000, berapa zakat dia? Cikgu, kalau 100,000 bayar zakat dia berapa? 2,500. Kalau kita ada 100,000, zakat kita 2,500. Boleh bayar tak? Boleh. Kalau 1 juta? 25,000. Boleh bayar? Boleh. Kalau zakat kita, harta kita 10 juta? 250,000. Boleh bayar? Susah sikit. Terbayar 250,000, ikhlas. Kalau 100 juta? 25 juta. Nak keluarkan 25 juta ni. 25 juta ni boleh kahwin bini muda seorang, boleh bagi satu apartmen 500,000 kat dia, boleh bagi satu Mercedes kat dia. Aku nak bagi 25 juta macam tu je. Banyak-banyak akan datang kan? Mr. Syaitan yang menjadi penasihat setia kita, dia akan datang tak pada ketika tu? Dia akan bagi ceramah kau punya. Mantap ceramah dia akan bagi kat kita. Apa hang bodoh sangat? Dia tak nak kerja, dia pun pasal hang ni susah cari duit. 25 juta hang nak bagi ke 25 juta ni hang boleh buat macam-macam ni. Itu baru harta 100 juta. Allahyarham Jamaluddin Jarjis, bekas menteri kerajaan kita, lama kita, yang meninggal oleh helikopter crash. Bila dia meninggal berlaku pergaduhan antara mak mertua dengan menantu. Menantu pun satu. Kalau dah suami kamu selama ni bagi kat mak dia 10,000 sebulan, bagi je lah. Kalau dia bagi 20,000, bagi je lah. Kalau dia bagi 5,000, bagi je lah. Dia potong sekat ke tak bagi dah. Mak mentua pun naik angin. Tambah pula dengan yang kaki cucuk semua. Pergi file kes mahkamah. Berapa harta ditinggalkan. Harta dia saja lebih 1 bilion. Harta dia saja lebih 1 bilion. 1 bilion ni cikgu bersama dengan 1,000 juta cikgu. 1,000 juta tu sama dengan 1 bilion. 1 bilion tu sama dengan 1,000 juta. So, saya pun tak kerti nak kira kalau bayar zakat saja, banyak mana tu. Lepas tu kita kata banyak orang kaya tak bayar zakat. Saya buat sedikit counselling, baru-baru ni seorang sahabat saya datang. Dia baru bersara, dia tunjuk saya EPF dia 1 juta. Dia kata, aku tak nak kerja dah Ibrahim sekarang, aku dah benci dah, aku akan hidup dengan EPF. Saya kata, okey. Ya akhi, entah EPF 1 juta. Setahun entah kena bayar zakat 25,000. Apa pula aku kena bayar zakat? Aku tak kerja dah sekarang. Saya kata, ya akhi, entah kena bayar zakat, dividen 50, dapat 15%, entah akan dapat 50,000 setahun, tapi 25,000 entah kena bayar zakat. Dia ni kaki 5 waktu sembahyang, kaki setiap hari kat surau masjid, dengar kuliah maghrib, setiap hari, kita semua, Jannah pun kenal, banyak orang kenal dia lah, dia orang baik lah. Tetapi bila dia cakap dengan saya macam tu, saya cakap dengan dia yang kena bayar zakat, dia duduk jam tengok. Betul ke orang cakap ni, kata dia. Sebab dulu saya bayar zakat sebab saya bekerja. Sekarang saya dah pencen, ni dah simpan yang ada pada saya, yang saya kena keluar setiap bulan, saya nak makan selama saya hidup. Saya tak ada pendapatan lagi dah. Saya kata, ya akhi, dia tak macam tu. Zakat ada dia punya sistem dia. Metodologi dia.
Cukup haul, cukup nisab, milik sempurna, bayar 2.5%. You have got the money kept untouched for 1 year, is 1 million, 2.5% of it, 25,000 you have to pay. The only difference, dulu you bayar kat pusat zakat. Sekarang is your choice. Dulu you kena bayar kat pusat zakat sebab you nak ada receipt. Receipt tu you boleh hantar kat income tax, you tak payah bayar cukai pendapatan, you dapat potongan. Sekarang tak payah macam tu. Sekarang you boleh cari sendiri. Suka hati you sendiri. You nak bagi kepada siapa pun boleh. You boleh pergi jumpa orang miskin, you boleh pergi sekolah kata, cikgu kat sini tak budak anak budak sekolah budak miskin. Saya nak bagi bayar yuran pengajian dia orang. Kat sini macam Abim kan banyak budak-budak tak dapat mampu dah bayar yuran. Okey. Ada budak miskin, okey saya nak bayarkan yuran untuk budak ni. Pergi kat sekolah kantin, okey jamu saya nak bagi jamu makan. You boleh pergi, you boleh buat kerja sendiri. Ada sekolah nak tambahan, you boleh keluarkan. Ada mualaf masuk, you tak perlukan receipt, tak perlu apa, you boleh keluarkan. Tapi tetap RM25,000 you kena keluarkan. Tapi orang tak tahu, ilmu macam ni pun orang tak tahu. Tu saya boleh bayangkan kalau China boleh masuk Islam dengan kekayaan yang mereka miliki. Saya ada seorang kawan rapat saya China. Nak kata rapat tak rapat lah. Masa saya baru masuk kerja, dia dah kerja 7-8 tahun. Masa saya masak, dia datang rumah saya makan dengan saya. Masak sama-sama. Rapat sangatlah. Saya baru dalam 2-3 bulan lepas sembang dengan dia. Nama dia Tan. Dan dia adalah Cina Kristian yang terlalu warak pada saya. Saya gunakan istilah warak sebab tak pernah ambil satu sen rasuah pun. Saya nak kata budak baik sangatlah. Tapi dia memang orang Kristian lah. Dan dia memang berjaya sangatlah. Berjaya sangat. Saya tanya dia, berapa dah EPF kamu sekarang? Saya oleh kerana kami rapat, bertukar pendapat lah. Dia kata, I think it was touching 6 million lah, Ibrahim. So, I think this year ada 64 dah kata dia. Saya nak kerja sampai 65 je. So, mungkin cecah dalam 7 juta lah masa saya berhenti nanti. Harta dia, anak dia 2 orang. Saya pergi tadi kat Mandarin Hotel, anak sulung yang Jessica yang saya biasa dukung tu, kahwin. Doktor pakar kat Singapura sekarang. Dia beli untuk anak dia 2 orang. Apartmen, satu di Manchester, satu di Cardiff. Kita nak beli untuk anak kita rumah kos rendah pun, fikir 100 kali. Itu kekayaan Cina. Tapi memang dia orang rajin. Dan jujur Cina-Cina ni. So, saya tengok dia ni, ya Allah, kalaulah boleh masuk Islam lah. Sebab kesian. Sebab itu kalau kita tengok dia orang, kita kena rasa simpati, kesian. Kita bayangkan surah Al-Khidir. Rubama ayawadul lazina kafaru law kanu muslimin. Ini satu ayat dalam surah apa benda ayat kedua, ayat ketiga ni. Dia satu ayat futuristik. Ayat futuristik macam kita orang Islam, macam mana pun kita masuk neraka macam mana tu, akhirnya akan masuk syurga balik. So ayat tu kata satu keluhan orang kafir. Rubama ayawadul lazina kafaru law kanu muslimin. Dia mengeluh, alangkah baiknya dulu kalau kat dunia dulu kita pun dah jadi orang Islam. Kawan-kawan sama-sama masukkan neraka, tengok semua seorang-seorang dah keluar dah. Kita je yang tak keluar lagi. Ini keluhan orang kafir. Jadi kalau kita ada orang kafir tu, kita rasa simpati kat dia, kesian. Kita nak buat apa benda dengan dia orang. Tapi kalau kita lagi konfront dengan bahasa kau jahat, kau komunis, kau rasuah, kau jahat, kau, kita akan lagi tegang. Kita nak menangi hati dia orang supaya dia orang boleh masuk Islam. Bagaimana orang lain telah Islamkan datuk nenek moyang kita, sekarang tugas kita lah pula untuk menangi hati dia orang supaya dia orang dapat terima Islam. Itu yang kita gagal. Bayangkan kalau dia orang boleh bersyahadah. Yang kawan saya yang cerita dengan saya yang dia jumpa Lim Kit Siang tu, saya kata dia ni telah berkorban segala-galanya selama hidup ni. Kalau dah akhir usia boleh mengucaplah, ya Allah. Jadi itulah antara wisdom, kita panggil wisdom. Kena ada kebijaksanaan yang luar biasa, hikmah. Jangan bagi tahu saya pukul apa sekarang dah? 9.30. Oh, baru 1-2 slide je ni. Lama je ni. Kena ada self, kena ada yakin pada diri kita sendiri. We should have keyakinan that kita boleh buat. Yang saya cakap tadi, bukan kata boleh buat, boleh buat. Kalau kita kawan dengan bangsa asing, tunjuk contoh yang baik. Alah cikgu, kalau kita nak pikat
Girlfriend kan boleh mudah macam-macam cara kita buat kan. Cara ni tak kena pakai cara ni, cara tu tak kena, cara ni tak kena. Tak boleh kena cara kita cari orang tengah, cari orang pihak ketiga, betul tak? Macam-macam cara kita buat. Tapi kenapa kita tak buat macam tu untuk berdakwah? Untuk menangi hati mereka, ya. And then kita mesti ada kekuatan. Onak dan duri banyak. Orang akan bantai kita, orang akan kutuk kita, orang akan belasah kita, orang akan kata dia ni dah macam tu lah, dia ni dah jadi orang Cina dah, dia dah jadi kafir dah. Macam-macam orang akan tuduh dah jadi ejen itulah, ejen ni, tapi tak. Kita mesti punya kekuatan. Perseverance. You must have daya tahan. Because orang kutuk, orang komen kita, that's it. You must be stronger. Khasnya wanita. They must be strong. Actually, lelaki dengan perempuan ni, lelaki ni sembang kencang. Tapi kekuatan tak ada. Kekuatan pada wanita. Luar biasa. Hanya Tuhan ciptaan wanita ni luar biasa. Boleh bayangkan dia boleh pergi kerja, balik boleh kerja macam biasa kat rumah, kat office kerja, balik kerja. Kita balik, kopi satu, duduk kursi malas. Jadi orang kena kerja, anak lagi. Lelaki ni, kalau bahasa Ustaz Arundin, ciptaan yang paling sabar. Tapi sabar dalam konteks yang negatif lah. Bila anak nangis malam tu, dia sabar. Dia kalau anak nangis tu, dia buat sabar, buat tak dengar je. Dia tunggu biarlah bini dia bangun untuk uruskan anak. Pasal dia sabar. Dia bagi can kat bini. So kita mesti punya daya tahan, ya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Okey. Okey. Ini seorang ulama luar biasa. Baru meninggal, tak lama lah. 1990s meninggal kot. Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dan biasanya, inilah yang orang kejar. Betul tak? Siang malam kita kejar apa? Harta. Takhta. Kita tengok orang bergaduh siang malam. Nak menang undi je pun. Bagai nak rak. Macam dah tak ada benda lain dah tinggal lah. Bagai nak rak. Nak menang undi je pun. Segala benda orang sanggup buat. Sampai tak kira lah halal ke, haram ke. Pakai istilah Ustaz Ismail Kamus, halam semua. Halam semua. Boleh saja. Demi kerana parti kita boleh. Boleh bagi duit? Boleh. Ini kita kira duit tambang lah. Macam-macam istilah kita cipta untuk menghalalkan pemberian kita. Tapi kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, inilah dia rezeki yang paling low class. Yang kita jumpa. Yang kita kejar. Tetapi ada pun rezeki yang high class, ialah kita mengharapkan kesihatan yang baik. Kesihatan ni anugerah. Allah beri kesihatan, Allah boleh ambil balik kesihatan tu. Berapa ramai orang yang kita rasa badan dia slim, kurus. Kita rasa dia sihat. Pergi je jogging. Itu ada seorang ustaz saya cerita. Tengah jogging. Tengah main badminton. Rebah jalan. So, kesihatan is another gift of high rezeki, high class. And then, the best rezeki you can have is your kids. Again, gifted. Bukan boleh choose. Walaupun kalau saya mengajar, hari itu saya mengajar kat Vietnam tu, dia orang gelak tak tahan tu. Saya cakap dengan saya kata, if you are fated to have a poor father, that is just too bad. But if you have a poor father-in-law, then you are stupid. Kita lama dia penuh, lepas tu gelak tak berhenti-henti gelak orang Vietnam semua ni. Saya kata, yes, kalau dilahirkan di keluarga miskin, bukan pilihan you. Betul tak? Lahir keluarga miskin. Tapi, pergi cari pak mentua pun miskin juga. Itu kau ada pilihan. Kau boleh pilih. Bukannya, Tuhan tentukan kan? And then dia kata, perfect rezeki is when you can have, Allah boleh redha pada kita. Inilah kisah. Banyak orang, cikgu pernah dengar kisah Uwais Al-Qarni. Hah? Dengar tak? Bisik sikit. Siapa nak cerita dengan saya kisah Uwais Al-Qarni?
Kan dia kata kisah ni, saya nak cerita reda. Perfect rezeki is reda Allah. Ringkaskan cerita, Uwais Al-Qarni ialah seorang insan yang tak pernah bertemu Nabi tapi sudah wujud di zaman Nabi. Beberapa attempt dia pergi jumpa Nabi tapi tak kesampaian. Dia ada seorang mother yang tua, mother dia kata tak pergi haji. Ringkaskan kat cerita dia, dia pun buat dia tak masuk UUM. Tapi dia tahu kalau nak bawa mak, nak dukung mak pergi haji ni, dia kena buat persiapan. Apa dia buat? Dia beli anak lembu, dia buat kandang lembu atas bukit, sungai kat bawah. Tiap-tiap hari dukung anak lembu, turun bawah, matang hantar balik. Orang kata, Uwais dah gila dah. Tapi lepas 6 bulan, anak lembu pun dah besar dah, dia pun dah hari-hari exercise, kata, Mam, kalau orang putih kata, Mam, let's go. Dia dukung mak dia. Dia dukung mak dia. Pergi buat haji. Lepas dia buat haji, mak dia kata, dah nak balik dah. Uwais, doalah. Dia kata, Mak, kalau mak dah reda dengan saya tak perlu apa-apa lagi dah. Saya hanya akan reda. Lepas tu, diceritakan, Uwais ni ada penyakit sopak kat badan dia. Mak dia kata, kau doalah, kurang-kurang dia handsome sikit. Hilanglah sopak tu. Saya tambah cerita lah sikit. Tapi memang dia ada penyakit sopak. At last, oleh kerana mak dia nak sangat, dia pun doa lah. Tetapi hujung doa tu, dia kata, illa qalila. Tinggalkanlah sedikit tanda sopak tu, ya Allah. Aku tak nak hilang semua. So, itulah yang Nabi pesan kepada 2 orang sahabat dia. Nabi kata, aku tak ada, nanti ada seorang pemuda. Kamu carilah pemuda ni dan minta pemuda doakan kamu. Dia pesan kepada Umar. Dan akhir ringkaskan cerita, Umar telah jumpa dengan Uwais Al-Qarni ini, minta dia doakan. Dia pun tahu, dia kata, saya tahu Nabi suruh saya datang untuk doakan kamu. Ini disebut dalam tentang sejarah tentang Uwais ni adalah pemuda yang tidak dikenali oleh penghuni bumi, tapi dikenali oleh penghuni langit. Itulah dia, Uwais Al-Qarni yang kita ceritakan tentang reda Allah. Luar biasa reda Allah ni. Sometimes you don't feel it, tapi you are happy. Kadang-kadang kita lihat, macam mana orang ni hidup, ya? Anak 10 orang, berjaga security guard, macam mana hidup dia orang ni. Tapi kegembiraan yang mereka ada, dia reda dengan segala apa yang Allah bagi, dia cool je. Saya kadang-kadang tak boleh bayangkan macam mana ayah saya boleh besarkan adik anak 11 orang. Bapa saya security guard, mak saya tak kerja. Saya anak bongsu. 11 orang anak. Boleh bayangkan macam mana lah. Tapi kami tak pernah pakai pampers pun. Pakai napkin je. Saya ingat saya. So, belanja dulu pun tak macam belanja zaman orang sekarang. Botol susu pun tak pernah beli. Botol F&N tu, letak puting kat depan tu je. That was those days. Okay? Amanah, kebijaksanaan, keyakinan diri, daya tahan. Alright. So, before you go back, at least as a teacher, as a leader, you must have certain leadership skills. Okay, what is it? Number 1, always strive to learn. Never give up. Ada satu kafe di Kajang, never give up cafe. Okay, so always learn. Jangan kata, alamak, aku dah tua dah ada degree, dah tak belajar. Tapi always try to learn something new. You'll be happy. Ada benda baru kita belajar. Yeah. Okay. Then, when you want to serve somebody, never hope for return. For us tu, kita dah masak bubur kacang atau rumah sebelah. Tak pulang balik bekas kosong. Patut ke dia ni? The moment you have got intention that I will get back something, and you never get back, you'll be frustrated. Because you was not ikhlas bila bagi pun. Sebab itu, keikhlasan ni, kalau tuan-tuan pergi Darul Syifa, tempat Ustaz Rudi mengajar tu, kata itu kursi dia, atas tu ayat dia lah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tak nak kamu beribadat kepada dia, kecuali kamu beribadat dalam keadaan kamu ikhlas. Ikhlas ni mudah nak cakap, susah nak buat. Polis yang ambil rasuah kita pun kata, sedekah ikhlas ya, ikhlas ya.
Rasa nak geram je kadang-kadang. Cara dia pun kata ikhlas juga. Okay. Number 3, have some intelligence. Jangan biarkan orang tipu kita. Jangan biarkan orang tipu kita. Jadi bangsa yang bermaruah. Always think. Jangan jadi walak membabi buta. Always think yourself. Tak kira siapa depan kita. Dia boleh bertopik apa sekali. Kita kena berfikir secara betul. Betul ke ni? Ya ke ni? Mesti ke macam ni? Ini fenomena biasa. Anak-anak kadang-kadang dia malas nak berfikir. No, you must have the intelligence. Mesti ada intelligence. Rasa bijak. Betul tak aku buat macam ni? Ini ke? Tak nak buat ke? Must have intelligence, ya. Number 4, learn how to communicate. Bayangkan, kita nakkan pemimpin yang boleh komunikasi. Semalam, saya malam nak tidur tu, scroll tengok. Bayangkan Perdana Menteri Kanada, Prime Minister Anwar Ibrahim, congratulations to you. Dia boleh jawab dengan, yes, Anwar here, Justin, how are you? Kanada kat mana, oi? Kanada kat mana, ya? Dia kenal pemimpin, how the people knows you. Because when you always go to international conference, you bercakap, orang pernah dengar ceramah you, people knows you, people recognize you, the facts you know. Dia kata, apa kata Justin? Ayah saya biasa cerita pasal you pada saya. Ayah dia pun bekas Perdana Menteri, saya difahamkan. Dia boleh bercakap macam tu. Kita tumpang gembira je lah. Orang macam kita ni bukan ada apa-apa kepentingan pun. Kenal pun tidak. Tapi kita tumpang gembira bila pemimpin. Dan saya rasai benda ni. Sebab masa saya bekerja, saya pernah jumpa bos yang baik. Bos yang baik, bos yang hebat lah. Maksudnya keterampilan dia hebat. Dengan bos yang monyok. Ada satu hari tu saya nak bawa bos yang monyok ni kan. Ya Allah, besok meeting kat Kementerian Pelajaran ni. Dia ni nak cakap apa benda mamat ni. Cina ni nak cakap macam mana ni. Jadi kita rasa tak selesa tau bila bos kita tak hebat. Ada ketika saya jumpa bos yang hebat. Saya nama dia John Yong. Mr. Yong. Dia pergi, saya confident je. Saya bagi ucapan pembukaan je. Dia memang boleh cakap. Dia memang ceria orangnya. Dia boleh control the meeting. Pegawai-pegawai kanan tu selama tak sampai 2-3 minit dah control semua dah. Because you ada skill. This we see. The communication skills. Communication skills already come when you can speak well. And when you have the knowledge what to speak. Macam mana nak cakap? Cakap dengan asatizah lain. Nak cakap dengan guru-guru pondok lain. Nak cakap dengan pokok korporat lain. Nak cakap dengan antarabangsa lain. Nak cakap dengan bangsa miskin. Lain bahasa dia. So, it's not easy. You mesti ada skill berkomunikasi. Okay? This is the biggest problem among the Malays. Saya antara orang yang kerajaan hantar dalam dasar pandang ke timur, ke negara Jepun. Masa zaman Mahathir jadi Perdana Menteri, setiap tahun dia hantar 25 orang pelajar. Dia pilih pelajar terbaik daripada semua universiti. Zaman tu ada 5 universiti je pun. Satu universiti dia pilih 5 orang. Hantar ke Jepun. Saya salah seorang dia hantar. Cikgu tahu tak? Masa kita mula tadi pukul apa? Cikgu ni Hajar Jannah saya beritahu. Kelas mula pukul 8. Habis pukul 10. Pukul 8 pun kita akan terlajak 8.10, 8.5 minit. Jepun, dia punya masa, cikgu tahu, 7.56. 8.3 minit. 12.21. They go to the nearest minute. Kita go to the nearest hour. Kalau ada pun nearest half an hour. Kalau ada pun kadang-kadang kata Piramli tu 15 minutes. 8 suku. Mana kita pernah jumpa jadual? Ada tak pernah jumpa, pernah dibuat orang jadual tak? 8.12. Gila kot orang kata. But that is Japan. But they are punctual. Kita sedap. Kita tangguh majlis kita dengan baca wal asri. Kita hebatang itu je. Betul tak? That's why kata Syekh Muhammad Abduh. Dia kata, aku pergi ke barat. Aku tak nampak orang Islam. Aku nampak amalan Islam di sana. Aku mari ke timur. Aku nampak semua orang Islam. Aku tak nampak amalan Islam di sini.
That is the problem. We are told to read Wal Asri to remind us the importance of time. Time is like the sword. Either you cut it or the time will cut you. Okay? But never happens. Suka kemajuan dan perubahan. We must always strive that I want to see something else. Something in our life. I want to, takkan kita duduk kat takut tu je. We want to go up. Mesti ada kemajuan, perubahan. And always, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kita susah-susah puasa. Apa sebab kita berpuasa? Nak capai takwa. Ada satu lagi cara nak takwa. I'dilu. Berlaku adillah kamu. Adil ke kita? Kalau kita ada orang yang bukan satu bangsa dengan kita, bukan satu agama dengan kita, kita berlaku zalim kepada mereka. Tidak berlaku adil. Itu bukan ajaran Islam. Itulah yang dicerita oleh zaman Amru al-As, yang kisah yang masyhur. Kisah yang masyhur di zaman Amru al-As, bila tanah si Yahudi nak diambil. Dia pergi mengadu pada khalifah. Dia kata dalam Taurah, aku membaca pemimpin tak boleh buat macam ni. So bila dapat pada khalifah reverse the decision. Baru orang nampak keindahan Islam. Memelihara kehormatan, berminda positif. So that is the thing. Siapa dah pukul 10 lah. 9:48. Saya nak bagi masa untuk apa ni. Bijak kau banyak sangat slide saya ni. Ni tak payah kan? Okay. Do you know what is staff? Dia kata satu lagi, ciri-ciri yang boleh ikut tentang pemimpin diharapkan. What type of leader you want to take? You want to take a leader who is a pemikir. A leader, people are looking forward, must be a thinker. A thinker. Orang yang berwawasan. Dia adalah pemikir. Dia seorang yang adil. Dia seorang yang jujur. Dia seorang yang cekap. Bila saya kata cekap ni, you always have got two terminology to understand. One is efficient, one is effective. Satu ialah berkesan dengan apa dia? Efficiency and effectiveness. Berkesan dengan apa satu lagi? Cekap. Cekap dengan berkesan. Ada orang cekap tapi tak berkesan. Ada orang berkesan tapi tak cekap. So, Stephen Covey kata, management is a combination of these two. Between efficiency and effectiveness. Okay? And then, apa tadi? Saya tanya tadi. Staff. What do you think? Define staff. Cikgu, nak try? Staff means 4 sifat Rasul, Siddiq, Tabligh, Amanah, Fatanah. Ui. That's why in Islam, tak susah nak belajar, tak susah nak mengajar pun. Kuliah ni pun satu kuliah maghrib settle dah. Boleh RM400 dah. Pergi ceramah tu je. Orang kampung dengar, terbiak uji mata. Hari ni, orang penceramah Kuala Lumpur datang ni. Ceramah Nabi. Oh, cerita ni, kita nak cerita pasal staff ni. Oh, apa tu staff gini. Kita pun goreng. Akhirnya ceritalah Siddiq, Tabligh, Amanah, Fatanah. Habislah 1 jam. Dengan lawak jenakanya, dapat RM500 masuk poket. Orang kampung pun tumbang 2 ekor kambing. Makan-makan, baliklah kita. Itulah saban tahun cerita dia. Okey, yang ini pula, pemimpin mesti ada kuah. Ciri pemimpin digambarkan juga dalam surah kisah putri Nabi Syuaib. Ingat tak? Kisah putri Nabi Syuaib dengan Nabi Yusuf, Nabi Musa. Ustaz, cikgu ingat? Anak dara Nabi Yusuf, anak dara Nabi Syuaib.
pergi ambil air, jumpa seorang pakwa, nama dia Nabi Yusuf, Nabi Musa. Kau tak ingat? Cuba cerita sikit. Siapa tahu kisah dia? Itu menceritakan ciri pemimpin macam mana kita nak ambil. Anak perempuan Nabi Syuaib pergi ambil air. Tempat ambil air tu ramai orang. Jadi dia orang perempuan kan, dia tunggulah orang lain semua ambil air. Tiba-tiba Nabi Musa was there. Dia pergi tolong. Dia badang sasa berperkasa Nabi pula tu, dia tolong ambilkan air untuk dia orang. Ambil air, dia orang balik rumah. Bagi tahu ayah, tadi kami jumpa seorang lelaki. Ayah, kalau kita ambil dia kerjakan ayah, best tau. Dia memang kuat dan orang semua takut dengan dia. Dia ambilkan air untuk kami boleh balik. Ayah dia pun seorang rasul kan. Apa kata ayah dia? Okey, pergi panggil dia main rumah. Ayah nak jumpa. So perempuan pun datang. Bagi tahu kan Nabi Musa, ayah nak jumpa. Dan tu pun, kalau kita kan cikgu, kalau nak pergi rumah orang yang nak tunjuk jalan tu duduk mana? Kita nak pergi rumah orang ni. Orang yang nak tunjuk jalan tu duduk belakang ke depan? Depan kan? So patutnya anak dara Nabi Syuaib kat depan, Nabi Musa kat belakang kan? Sebagai lelaki kita suka tak? Best lah, boleh intai perempuan tu jalan dia lenggok macam mana ke kanan ke kiri kan? Betul tak cikgu? Kita buat kerja macam tu kan? Kita akan buat macam tu. Tetapi Nabi Musa bagi tahu kat dia orang, saya jalan di depan. Kamu jalan di belakang, kamu bagi tahu saya kanan, kiri, depan, semua benda nak pergi kau arahkan saya. Lepas tu, dia sampai rumah, dia bagi tahu pada ayah dia, ayah, bukan saja dia qawi, tapi dia al-amin. Luar biasa orang ni ayah. Jadi telah datang ayat Quran yang mengatakan ni, al-qawiyul amin. Salah seorang antara perempuan yang berdua itu berkata, wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan mengembala kambing kita. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang qawi lagi amanah. Ini surah Al-Qasas 26. Inilah para ulama kita bagi tahu kita nak pilih orang, bukan nak pilih orang mesti ulama. Tidak. Dia mesti menepati dua ciri ni. Kalau dia asyik sakit je, asyik nak pergi dialisis je, darah tinggi, kencing manis, semua ada, nak jadi qawi macam mana? Nak jumpa pemimpin negara, nak pergi persidangan sana, macam mana nak buat kerja? Asyik nak pergi sana, sini. Faham tak? So, Quran bagi kita. They have a choice. You mesti pilih orang yang ada ciri macam ni. So, cikgu-cikgu pun kenalah sentiasa punya kekuatan yang sebegitu. Satu lagi cara, berapa dah? 955. Okey, kita berhenti kat sini lah. Ini tahun depan kita campur. Okey, cikgu tolong mainkan satu video tentang sebelum balik nanti, tentang mainkan satu video. Boleh tutup ni. Bangun tidur dah. Jangan apa tu? Tak nampak. Ini apa dia? Ini apa dia? Okey itu. Tekan. Okey, cuba tengok video ni. Dan saya akan tutup dengan video ni. Why do successful people wake up early? Okey, jalan. Okey. So, video ni akan menggambarkan balik nanti. Saya tak mengharapkan apa benda beza pun. Apa yang saya cakap tu celoteh saya saja. Kalau baik, ambillah. Kalau tak baik, tinggalkan saja. Tetapi, satu benda yang kamu boleh buat, ialah apa yang video ni akan tunjuk pada kamu. Dan kalau you can go back, from tomorrow, just practice what you will hear from the end of this video. InsyaAllah, you will be a better person than yesterday. Okay? Dia hanya akan bagi tahu kita satu tips saja.
Dan kalau kita boleh beramal dengan tips tersebut, insya-Allah kamu akan jadi orang yang hebat. Okey? The Bible says, he who loves to sleep and the folding of hands will set upon you like a thief in the night. But so it started off 4 o'clock in the morning when I started my cardio, then I had practice, go to the gym. Then I worked out always before everyone was. Pretty sure I wake up early and then all of you. You have to decide if you're willing to do the things to put you in that category. Rich people don't sleep 8 hours a day. That's a third of your life. It ain't even 24 hours in a day. You cannot be sleep 8 hours a day. You can't live in LA and wake up at 8 o'clock in the morning. It's 11 o'clock on the East Coast. The stock market been over 2 hours. They already making decisions about your life and your ass was asleep. The Bible says, he who loves to sleep and the folding of hands, poverty will set upon you like a thief in the night. If you do what is easy, your life will be hard. Your life will be hard. Complain, point at your circumstances, give up your power, blame the government, blame the economy. If you do what is easy, your life will be hard. But if you do what is hard, your life will be. Susah dahulu, senang kemudian. It's hard to take ownership. It's hard to swallow the bitter pill that wherever you find yourself, at some point in time, you made an appointment to be there. And they asked me, well, why are you up so early? He told the guy, he said, when you want to succeed as bad as you want to breathe, then you'll be successful. Some of you love sleep more than you love success. And I'm here to tell you today, if you're going to be successful, you've got to be willing to give up sleep. You've got to be willing to work off for 3 hours of sleep, 2 hours. If you really want to be successful, some days you have to stay up 3 days in a row. Because if you go to sleep, you can't sleep to be successful. You got to Mengajar. Apa mengajar? Yeah, we don't sleep when we're tired. We sleep when we are. So don't tell yourself you don't have time. Just say it's not important. And maybe it isn't, and that's okay. But if it is, make the time to get it done. Bagi perhatian kepada bahagian hujung slide ni ya. All your excuses are lies. They're lies all. Think about the things that you tell yourself are lies you use to rationalize taking the easy road. Taking the easy road and leaving discipline behind. Think about them. And there's so many scientists, thinkers, CEOs who all believe in waking up early. Here's just a few of them. Apple CEO Tim Cook wakes up at 3:45 a.m. every single day. Michelle Obama, she's working out by 4:30 a.m. Shark Tank investor Kevin O'Leary wakes up at 5:45 a.m. every day. Richard Branson wakes up at exactly the same time. And even after leaving being a monk, I've been waking up between 5 and 6 a.m. every single day. And there's so many more examples of people who wake up super early. And this is why we do it. It tells us that every day we have a new opportunity to invest our time wisely. We get a new set of time to choose to grow, to evolve, to improve as people, to invest in the things we believe in, to use with the people that we love and cherish and care for. Every day we have 86,400 seconds for us to use just how we like it. And the reason why you decide to wake up early is because then you have more time. If you're sleeping for most of that, maybe you get 50,000, maybe you get 40,000. The point is that the more you're
way, if you slept effectively, you have more time to develop yourself and what you really love doing. You have more time to work on your goals, more time to work on your aspirations, and more time to create a healthy, positive life. And there's a great quote that I love that goes, the trouble is you think you have time. So if you want to know the value of 1 year, speak to someone who just failed their last year at university or college. If you want to know the value of a month, speak to someone who's been separated from someone they love. If you want to know the value of a week, speak to someone who's the editor of an online magazine. If you want to know the value of an hour, speak to someone who is just late for an interview. If you want to know the value of a minute, speak to the person who is late for a bus, train, or plane. And if you want to know the value of a moment, speak to the person who just won silver at the Olympics, who missed out on gold. The one habit that will rapidly change your success, fulfillment, and happiness in life is waking up earlier. Try it out. You don't have to wake up at 5 This is the point. right away. Just try and wake up 15 minutes earlier than you already do every week. You'll start seeing results in no time. Let me Alright. know about your findings Okay, and tutup. what you realize about doing this experiment. Let me know in the comments. Alright. Itu saja saya harapkan. Kalau mulai besok, balik, boleh bangun setengah jam awal tu luar biasa lah. Amalkan bangun 15 minit lebih awal daripada biasa dan kita akan nampak hidup kita berbeza. That's all. Saya tak minta banyak-banyak, 15 minit je. Itulah kunci sukses sebenarnya. The road to success is because sometimes we waste a lot of time. Macam dia kata tadi, we thought we have the time, but no. Do not waste time. We waste time on the bed. Bukan tidur pun, menggeliat je. Layan binatang tu je. Tahu tak? But just, dia kata kalau boleh buat setengah jam tu. So whatever time you have now, kalau biasa you bangun pukul 6, besok bangun 5.45. Kalau biasa 5.45, besok bangun 5.30. Kalau biasa bangun pukul 4, besok bangun 3.45. You akan nampak jauh panjangnya hari ini. Just 15 minutes early. With that, I wrap up. Thank you, Haja Jannah, for inviting me. Thank you for your attention. I know that I have not prepared well for this session. Actually, I just cakap sekadar apa yang terlintas saja. Slide itu pun banyak saya tak gunakan. Walaupun ada slide, you tengoklah banyak slide itu saya lompat-lompat saja. Segala yang baik milik Allah, yang lemah itu adalah penyampaian saya yang tidak seberapa. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya beristighfar dan kepada tuan-tuan dan puan-puan saya mohon banyak-banyak kemaafan. You are the best people on earth. As I told you at the beginning of the class, most or almost none teachers who retire as millionaires, but you will be the millionaire in the hereafter. Always have that strongly in yourself, and you will have the drive and motivation to daily do your best as a teacher, because you are the millionaire of the hereafter. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Ibrahim Hussein. You are the best. You are the best. You are the best. You are the best. Cuba sama-sama. Apa maksud dia? Dia adalah yang terbaik. Dia terbaik. Dia terbaik. Pada malam ini kita dapat seorang individu atau pemotivator yang mengingatkan kita tentang dunia dan akhirat. Ya. Ya, seperti mana dalam video tadi, kita perlukan inabah. Inabah apa dia? Maksudnya inabah? Kembali kepada Allah. Kerana kita juga kena muraqabah. Muraqabah itu Allah sentiasa memantau kita. Kita sebagai seorang da'i, sebagai seorang guru, sebagai seorang murabbi, kalau masuk waktu subuh pukul 6, kalau kita bangun pukul 6, kita tak sampai extraordinary. Paling buruk pun mesti 5:30 mesti dah bangun. Supaya kita mengamalkan perkara yang sunat. Sudah pasti anda telah melakukan itu, betul tak?
Betul tidak? Alhamdulillah. Kerana anda perlu transform. Anda sebagai seorang guru, walaupun anda sebagai guru baru, anda kena transform. Anda kena mentransform diri anda, kena transform kepada pelajar anda dan juga sekolah anda. Ya, buat kata Burns pun, kita perlukan ada 4 yang seperti mana telah disebutkan oleh Tuan Ibrahim tadi, banyak ciri-cirinya. Tapi kalau Burns disebut ada 4 ciri sebagai seorang pemimpin yang transform atau guru. Itu yang pertama, mesti ada apa? Kita mesti kena ada influencer. Kita mempengaruhi orang lain. Kita berdiri kita mempengaruhi orang lain, ya, pada diri anda, kawan-kawan sebaya dan juga pada anak-anak juga. Yang kedua, kita mesti kena apa? Kita mesti ada rangsangan intelektual. Ya. Sebab tu tadi Tuan Haji kata kena banyak membaca supaya itu ilmu kita bertambah. Ya. Bertambah-tambah. Kita nak sebagai guru macam pelajar kita lebih pandai daripada kita. Sebab dia banyak akses macam-macam di jari, melalui jari